Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 今天的崇拜是我们奉父、圣子、圣灵来开始的。 Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. 我们仍然站立，我们唱第一首的诗歌。 Mari kita tetap berdiri dan menyanyikan lagu pujian yang pertama. Tensan在上天中，dalam rumah ini, mari sujud menyembah Tuhan. Tunduk dan serentak, cinta dan serhanan kepada Ilahi seforsan. Kau 深藏其颂扬，他有奇妙安葬，真神在上殿中，基督在圣殿中，我们祷完主祷，新的永生生活之宝，最终的梦救赎，主安慰中忧伤，以难转为欢乐时光。高声唱其颂扬，梦主断开罪苦，基督领圣殿中，圣灵在圣殿中，我们前共祈求，愿圣灵在我心激流，使我心常主殿，主旨教主我生，成就这共快乐欢喜。高声唱其颂扬，直到永永远远，在主永恒殿中。我们进入祷告。 Mari kita berdoa. 我们在天上的父，我们满心感谢你每一手的保守。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Engkau. 你已经带我们在这里和在家里 live streaming， 能够听你的道和敬拜你。 Engkau telah memimpin kami untuk beribadah kepada Tuhan, baik yang ada di sini maupun melalui live streaming di rumah-rumah kami masing-masing. 主啊，我们感谢你给我们永恒的恩爱， Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang kekal yang Kau berikan. 也感谢你永久的防庇， Dan kami juga bersyukur untuk lengan-Mu yang kekal, 让我们能够依靠你。 biar sehingga kami boleh bersandar kepada Tuhan. 主啊，你是配我们敬拜和赞美的上帝。 Oh Tuhan, Engkau layak yang kami sembah dan puji. 求你带领我们今天的崇拜， Pimpinlah ibadah kami hari ini ya Tuhan. 也求你恩膏你的仆人唐同荣牧师 Juga urapilah hamba-Mu Pendeta Stephen Tong 来真道， untuk menyampaikan firman Tuhan, 使我们能够清清楚楚的听到和行你的道。 agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan jelas dan menjalankannya. 主啊，我们恳求你带领我们从头到末了。 Tuhan, pimpinlah ibadah dari awal sampai akhir. 我们感谢你，这样祷告是奉主耶稣圣名的。 Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位请坐。 Silakan duduk. 我们要唱第二首的诗歌，就是靠主旁避。 Kita menyanyikan lagu yang kedua, Ku bersandar pada yang kekal. 这首歌呢是休沃特跟 Hoffman 一起写的， Lagu ini digubah oleh Showalter dan Hoffman. 他们就是在1887年写的。 Mereka gubah pada tahun 1887. 那时候休沃特收到一封信，是从他以前2个的学生， Pada waktu itu Showalter mendapatkan surat dari 2 orang muridnya yang terdahulu. 那封信写了他们的妻子已经死了， Dalam surat itu menuturkan bahwa istri-istri mereka telah meninggal. 休沃特就很痛苦。那在安慰上，他记得一个圣经节，
Maka Showalter sangat bersedih dan dia ingat untuk satu firman Tuhan untuk diberikan sebagai penghiburan bagi mereka. 就是在《生命记》33章第27节， Yang tercatat dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27, 就是说永生的上帝是你的居所， yaitu Allah yang kekal adalah tempat perlindunganmu 他永久的膀臂在你以下。 dan tangan lengannya yang kekal itu ada di bawahmu. 那我们有可能一些朋友， Mungkin dari kita mempunyai sebagian teman-teman, 他们也可能得到那个 corona 病而死。 mereka mungkin juga sudah kena COVID dan mereka meninggal. 我们也可以纪念他，在我们的祷告， Dalam doa kita juga boleh mengingat akan 他们的 mereka. 家人、他们的亲戚，我们也可以送这首诗歌给他们。 Kita boleh mendoakan keluarga mereka, sanak family mereka, dan kita juga boleh mempersembahkan lagu pujian ini kepada mereka. 来，我们唱第2首的诗歌。 Mari kita menyanyi lagu pujian yang kedua. 我已走向脚，心里满喜欢，依靠主耶稣容颜膀臂，何等大福泽，何等依靠主耶稣容颜膀臂，依靠，坚固保守危险努力，依靠主耶稣永远膀臂，满心大喜欢，因此立刻路，依靠主耶稣永远膀臂，每日见他光照耀我前途，依靠主耶稣永远膀臂，依靠，坚固保守危险努力，依靠主耶稣永远膀臂，我不用惧怕，我不用心慌，依靠主耶稣永远膀臂，我有大福泽住在我身旁，依靠主耶稣永远膀臂，依靠，坚固保守危险努力，依靠主耶稣永远膀臂。现在我们起译经文，我们读约翰一书第4章16到21节。 Sekarang mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 21. 约翰一书第4章16到21节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 21. 我们一起用中文跟印尼文来一起读。 Mari bersama-sama kita membaca bagian ini baik dalam bahasa Mandarin ataupun dalam bahasa Indonesia. 再一次，约翰一书第4章16到21节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 21. 保护是用中文，我用印尼文来读。 Mari kita membaca bersama-sama baik dalam bahasa Mandarin ataupun dalam bahasa Indonesia. 1、2、3。 上帝 Kita telah 爱我 mengenal 们的 dan 心， telah 我们 percaya 也 akan 知道 kasih 也 Allah 信。 kepada kita. 上帝就是 Allah 爱， adalah 住在 kasih 爱里 dan 面 barang 的，就 siapa 是住 tetap 在 berada 上 di 帝里 dalam 面， kasih. 上帝 Ia 也住 tetap 在 berada 他 di 里 dalam 面 Allah，这 dan 样 Allah 爱在 di 我 dalam 们 Dia. 里面得以完全， Dalam hal 我们 inilah 就可 kasih 以 Allah 在审判的 sempurna 日 di 子 dalam 坦然 kita, 无惧， yaitu 因为 kita 他 mempunyai 如 keberanian 何，我 percaya 们 pada 在 hari 世也 penghakiman. 如何。爱里 Karena 没 sama 有 seperti 惧怕， Dia, 爱 kita 既 juga 完 ada 全 di dalam 就把惧 dunia 怕 ini. 除去， Di 因为 dalam 惧怕 kasih 里 tidak 含 ada 着刑罚 ketakutan.。Kasih 惧 yang 怕的人 sempurna 在爱里 menyelamatkan 为得完 ketakutan. 全。我们 Sebab 爱，因 ketakutan 为上 mengandung 帝先爱 hukuman 我们。 dan barang 人 siapa 若说 takut, 我 ia 爱上 tidak 帝，却 sempurna 恨 di 他的 dalam 弟兄， kasih. 就是说 Kita 谎话的。 mengasihi 不爱 karena 他 Allah 所 lebih 看见 dahulu 的弟 mengasihi 兄，就 kita. 不能爱没 Jikalau 有 seorang 看见的 berkata, 上帝 aku。mengasihi Allah 爱 dan ia 上帝的 membenci 也当 saudaranya, 爱弟兄， maka ia 这 adalah 是我 pendusta. 们从上 Karena 帝 barang 所 siapa 受的 tidak 命令。 mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 我们现在唱第3首的诗歌， Kita menyanyi lagu pujian yang ketiga 就是在救主耶稣的面前。 di hadapan Tuhan Yesus. 我们唱第1到第2节而已。 Kita hanya menyanyikan bait pertama dan kedua. 在救主耶稣面前，突然供出极大罪愆，将我一生无限孽债带到我救主面前，我今匍匐在主前，坦然一生所有罪愆，反受心中痛苦艰难，检验写在主面前。 我们有几个报告， Ada beberapa warta. 我是用印尼文来报。第一的就是kita di tim aksi kasih GRII telah menyelenggarakan sebagian pekerjaan diakonia. 我们的归正福音教会的爱心行动小组已经做了一些关怀的施工。 Kita telah mengirimkan APD kepada 234 rumah sakit dan 48 puskesmas. 我们已经把这个防腐装备分送到120几间的医院去。 Dan itu telah dikirim ke 30 provinsi di seluruh Indonesia. 那些医院是在印尼整个34个省府里面。 Kita juga sudah memberikan sembako kepada 10.000 orang di tahap pertama dan 2.500 orang di tahap kedua. 我们在第一期已经分发了1万份的基本的食物给这个需要的弟兄姐妹们，然后第二期已经分发了2500份。 Tahap kedua kita akan melanjutkan sampai ke 10.000 paket. 第二期我们将要分发到1万份为止。 Kita juga sudah memberikan snack kepada tenaga ahli kepada 2.000-an paket. 然后针对这个医务人士，我们也是分送给他们有关这个健康的食品。 Mohon Bapak Ibu doakan tentang COVID-19 ini sehingga Indonesia bisa luput dan bisa mengalami kesembuhan yang cepat. 请弟兄姐妹们继续为这个疫情的事件来祷告，求主帮助我们，好让这个疫情能够早日得以掌控，我们能够得到上帝的 Kedua, 保 kita juga akan 守。 mengadakan BCN yaitu Bible Camp Nasional dan juga NRITC di tanggal 22 dan 20 Juni untuk BCN. 然后接下来的报告就是我们将要举办借助这个直播方式全国性的儿童圣经营，以及全国性的归正福音运动的少年退休会，是在6月20到25号、22号到25号，然后在7月1号到3号。 Sebentar kita akan menyaksikan video klip sekaligus tentang Bible Camp Nasional dan NRITC. 现在我们一起来看有关这个圣经营以及退休会的视频。 Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak atau sanak saudara di kelas 4 sampai kelas SD kelas 1 bisa mengikuti Bible Camp Nasional dan perlu mendaftar. 弟兄姐妹们，如果你有小学4年级以及到初中1年级的子弟的话，请你们踊跃的为他们报名参加，因为这个一定要报名的。 Bagi remaja adalah mengikuti NRITC. 然后少年年龄的子弟，请他们能够参加我们的少年的退休会。 Kali ini kita mengadakannya dengan online dan streaming 这一次我们是借助这个直播的媒介来举办这个活 dengan 动。 memakai YouTube sehingga di pelosok-pelosok dimanapun di Indonesia bisa mengikutinya dengan bandwidth yang sangat kecil. 我们会透过这个 YouTube 的频道，使到在印尼部落的地方、比较偏僻的地方，他们会用很细弱的这个网络的话，他们仍旧能够收看这个节目。 Kita harapkan melalui
masa pandemik kali ini justru kita bisa lebih banyak menjangkau anak-anak kecil, baik mereka yang di Indonesia bagian timur, di barat, dimanapun, sehingga bisa 5.000-an anak-anak kecil untuk ikut di dalam BCN ini. 我们盼望在今年虽然是在疫情期间的话，我们举办这个儿童圣经营会达到超过5000的子弟们，他们能够参加，因为这个是借助这个直播网络方式，使到他们在很偏远的地方，即使在很偏的地方，他们仍旧能够收看。 Demikian juga dengan NRTC, para remaja, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan tema benar, berani, dan setia. 甚至我们的少年，我们也是鼓励他们能够参加我们的少年的退休会，因为今年的那个题目是正确、忠心以及Setia, berani, 正确、 benar. 勇敢、忠心。 Mari kita menyaksikan video klip ini. 让我们一起来看这个视频。 Tuhan, siapakah engkau? Tuh, Saul ini seorang yang belajar teologi, top nomor 1, paling kenal Tuhan. Saul ini seorang profesor, seorang dosen muda teologi. Dia mengajar Tuhan. Tetapi apa yang dia ajar itu dari buku, apa yang dia belajar itu dari akademik, apa yang dia belajar dari kutipan-kutipan, dapat angka 99, 100, 199. Dia pintar. Tetapi apa yang dia tahu tentang Tuhan? Tuhan di dalam buku. Dia bukan mengenal Tuhan di dalam pribadi, Tuhan di dalam pertemuan. Tidak. Inilah ironis yang terbesar. Dosen teologi mengajar tentang Tuhan. Waktu ketemu Tuhan tidak tahu siapa dia. Inilah orang yang sudah baca banyak, sudah mempunyai otak banyak, tapi hatinya belum kenal Tuhan. Jangan anak-anak setiap minggu ikut sekolah minggu, sudah dengar cerita Alkitab banyak, tetapi belum pernah mengenal Tuhan itu siapa. Seperti Saul. Oh Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, saya bermain-main, saya akan pergi ke rumah sembahyang, saya pergi membaca kitab suci, hanya menyatakan saya paling pintar di antara semua rekan-rekan sekolah saya. Oh Tuhan, selama ini saya tidak tahu Engkau Yesus, Engkau Juru Selamat, Engkau mati di kayu salib, Engkau sengsara, Engkau di Getsemani berdoa, Engkau dipaku di atas Golgota. Pimpinlah aku ke Kalvari, beri aku pengertian sesungguhnya, supaya saya tahu Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Salah saya menganiaya Yesus. Salah saya tidak mengenal dan saya melawan Yesus. Sekarang saya berita kepadamu, Yesus bukan nabi palsu. Yesus adalah nabi, adalah imam, adalah raja, adalah juru selamat, adalah Mesias. Kalau anak-anak muda ditegur oleh orang tua, jangan begitu, jangan begitu. Sudah tahu. Jangan berzina. Sudah tahu. Jangan cerewet. Terima kasih atas cintamu yang cerewet-cerewet dah habis-habis. Oh, ibu bapak dianggap terlalu cerewet. Ibu bapak dianggap terlalu banyak ngomong. Perkataan-perkataan mereka dijawab, sudah tahu, sudah tahu. Saya setuju, kau betul-betul sudah tahu. Saya setuju, kau betul-betul jujur. Tetapi kesulitan tidak ada hanya pada pengetahuan saja. Banyak orang mengetahui dosa itu jelek, tetapi kesulitan adalah mereka tidak bisa lepas dari berkuasa dosa.
semua tokoh-tokoh yang paling besar di dalam sejarah, sebagian besar di antara mereka sudah disentuh oleh Tuhan pada waktu mereka remaja. Mereka digerakkan Tuhan. Mereka menemukan visi yang jelas, dapat panggilan Tuhan sendiri, lalu mereka menetapkan dengan satu kepastian daripada kemauan hidup untuk seumur hidup ikut Tuhan. Itu sebab setiap kali NRITC kami mempunyai doa yang sungguh-sungguh dengan gentar, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membangkitkan anak-anak remaja menjadi fondasi gereja, menjadi mempengaruhi seluruh zaman setelah mereka dewasa.第三首的诗歌第3节到第4节， Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian yang ketiga, bait yang ketiga dan keempat. 然后我们请喜慧龙姐妹来带领我们祷告。 Kemudian kami mengundang mahasiswi STT kita, Si Hui Long, untuk memimpin doa syafaat. 第3首的诗歌第3节跟第4节。 Lagu pujian yang ketiga, bait yang ketiga dan keempat. 在救主耶稣面前，我为主命难以计算。我现在等候主审判，安心在你主面前，要到我救主面前，历经崎岖方得平淡，倘若我罪的蒙赦免，我愿常望主之愿。 弟兄姊妹，我们来为着3个事项祷告， Mari kita mendoakan untuk 3 pokok doa. 请大家首先低头闭目。 Mari kita bersaat teduh. 第一个代祷事项，我们来为着在疫情平缓之后，教会可以重新开门来向主献上感恩。 Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam suasana pandemi kita kembali boleh mengadakan ibadah fisik pada hari ini. 我们感谢主长阔高深的爱从过去保守我们直到如今。 Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang tinggi, dalam, panjang, dan lebar yang terus memelihara kita. 使我们不仅得享身体的平安，还有属灵里的平安和喜乐。 Sehingga bukan saja kita boleh menikmati damai sejahtera secara jasmani tetapi juga dalam rohani. 我们一起开声向主献上感恩的祷告。 Mari kita buka suara kita bersyukur kepada Tuhan. 亲爱的阿爸天父，我们感谢你自己的恩典从过去保守我们直到如今，是因着你的厚恩待我们，使教会可以再重新的开门，再一次的来和弟兄姊妹共同的聚集，在你的面前来献上你所配得的敬拜。恳求天父上帝，你赐给我们一颗从你而来的真诚和诚实的心，在你的面前。恳求你也保守我们的心思意念，使我们以喜乐的心来到你的面前，为着你所赐给我们的这一切，我们都向你真诚的献上感恩。使我们在今后也珍惜每一次可以实体崇拜的机会，使我们能够真的高举你的名，惟愿你自己的名在崇拜当中被得着荣耀。主，我们谢谢你垂听我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。第二个代祷事项， Yang kedua, 我请弟兄来为着6月22号到25号要举办的儿童圣经营， yang pria doakan untuk Bible Camp Nasional yang akan diadakan dari tanggal 22 sampai 25 Juni 以及7月1号到3号要举办的全国青少年退休会祷告。 dan juga NRITC yang akan diselenggarakan dari tanggal 1 sampai 3 Juli. 请姊妹来为着今天下午归正福音神学院公开课第3个部分， Yang bagi wanita kami mohon didoakan untuk kuliah terbuka yang akan diselenggarakan kembali pada sore nanti. 由巴比里牧师主讲了有关救赎的故事的部分来祷告。 Berdoa untuk kuliah terbuka yang akan dipimpin sore nanti oleh pendeta Billy Kristanto dengan tema teologia penebusan. 我们一起开声来为着以上所提到的3项事工代祷。 Mari kita buka suara kita mendoakan untuk pokok doa ini.
亲爱的阿爸天父，我们来到你的面前，我们将接下来在6月份22号到25号所要举办的圣经营，以及在7月1号到3号所要举办全国青少年退休会向你献上代求。恳求天父上帝你自己来带领这一切的预备过程，透过这个网络平台，愿你自己的真理能够触及到更多的孩子和青少年，使他们能够从小就能够真正的认识你，学习你的真理，并行在你的真理当中。我们也为着今天下午神学院所要举办的公开课，由巴比里牧师所主讲的救赎的部分，我们继续向你献上代求。恳求天父上帝，你同样加添力量，赐福你的讲员，可以传讲你自己的真理。也愿你亲自的感动那些在心里面有可以来回应你呼召的人，使他们也愿意走上全职侍奉的这条道路，也可以学习更多明白神学知识。主，我们感谢你，垂听我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。第3，也让我们继续来纪念在各地受逼迫的教会和肢体们。Yang ketiga, mari kita berdoa, kita mengingat untuk gereja-gereja ataupun jemaat Tuhan di berbagai tempat yang mengalami penganiayaan. 弟兄姊妹可以按着自己心中有所感动的那些在中国或是在朝鲜以及世界其他地方受逼迫的肢体们来祷告。Bapak Ibu boleh mendoakan untuk saudara-saudari yang saudara kenal, baik yang dianiaya di Tiongkok, di Korea ataupun di berbagai tempat di belahan dunia ini. 让我们一起开声，为着在逼迫当中的教会和肢体们代求。 Mari kita buka suara, kita mendoakan untuk gereja maupun jemaat Tuhan yang dianiaya. 亲爱的阿爸天父，我们来到你的面前，我们为着那些在苦难当中受到集权政府所逼迫的教会和肢体向你献上代求，为着在中国，在我的家乡厦门那些家庭受到冲击的家庭教会，我们向你献上恳求，求助你自己施恩怜悯，保守他们，加添给他们信心，加添给他们力量和勇气，使他们继续在那些逼迫他们的人面前勇敢地为你的名来做见证。主，我们也愿你自己，我们也为着那些逼迫他们的人祷告，愿你也从他们当中怜悯他们，使他们有些人真的可以从罪恶当中醒悟过来和悔改，也愿你照着你自己的公义来施行审判。亲爱的天父，同样为着这个世界在其他地区、中东或者是在朝鲜那些受到逼迫的基督徒，同样向你献上代求，愿你自己看顾和保守。谢谢主，垂听我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。我们在天上的父。 Bapa kami yang di surga, 我们感谢你自己以后恩待我们。 kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang berlimpah kepada kami. 我们也感谢你的爱子耶稣基督。 Kami juga bersyukur untuk anak-Mu Yesus Kristus 他长久活着，并且在你的身边不断地来为我们代求。 yang hidup untuk selama-lamanya dan ada di sisi Allah Bapa yang berdoa syafaat bagi kami siang dan malam. 愿你自己来垂听我们以上向你所献上的呼求。 Dengarkanlah seru doa kami ya Tuhan. 我愿你自己的旨意成就， Dan kiranya kehendak-Mu yang jadi. 也求你继续带领我们以下的时光。 Dan pimpinlah hari-hari depan kami. 感谢主垂听我们这样祷告， Kami bersyukur kepada Tuhan dan demikian kami berdoa 奉主耶稣基督的名求， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 会众请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 主内弟兄姐妹，我们还有一个报告，就是我们中文堂要开始了系道班。 Bapak Ibu yang kami kasih, masih ada satu warta lagi, yaitu kelas katekisasi untuk jemaat Mandarin ini akan segera dimulai. 你们要受洗洗礼或是转会的，可以马上报名。 Bapak Ibu yang akan dibaptis di CD ataupun atestasi, silakan mendaftarkan diri untuk ikut kelas katekisasi 好的， ini. 现在我们有诗班，就是 pre-recorded 的诗班，要唱 Lift Up Your Head, All Ye Gates， 弥赛亚的。 Sekarang kita akan menayangkan rekaman paduan suara yang akan menyanyikan Angkatlah pintu-pintu gerbang. 诗班好了，我们请唐崇荣牧师来证道。 Setelah tayangan lagu pujian ini, kami serahkan mimbar kepada Pendeta Stephen Tong untuk menyampaikan firman Tuhan.
我们低头祷告， Mari kita berdoa. 主啊，我们感谢你， Tuhan kami bersyukur. 你的爱使我们再回到你的面前， Kasih-Mu lah yang membuat kami kembali ke hadapan Tuhan. 你的手引导我们， Tangan-Mu memimpin kami, 保护我们， memelihara kami, 你也使我们可以靠着你有喜乐、有盼望，来到你的殿中。 sehingga bersandar kepada Tuhan kami boleh mempunyai kesukacitaan dan pengharapan datang ke bait Allah. 求主赐福今天的聚会， Berkatilah kebaktian hari ini ya 用 Tuhan. 你真理的灵引导我们的思想， Kiranya roh kebenaran memimpin pemikiran kami, 用你的道光照我们的心， dan kiranya firman Tuhan menerangi hati kami, 用你的爱充满我们的生命。 dan kiranya kasih Tuhan memenuhi hidup 我 kami. 们为今天有拦阻不能来的人来祷告， Kami berdoa untuk orang-orang yang berhalangan untuk hadir dalam kebaktian pada hari 愿 ini. 主与他们同在， Kiranya Tuhan menyertai mereka. 无论他们在什么地方， Dimanapun mereka berada, 你的恩爱都随着他们。 kiranya anugerah dan kasih Tuhan menuntun mereka. 赐福你无用的仆人， Berkatilah hamba-Mu yang hina, 可以把你的真理传讲清楚， boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. 叫讲的翻译的同感一人， Biarlah yang menyampaikan ataupun yang menerjemahkan digerakkan oleh Roh 顺 Kudus 从你的圣灵， dan taat kepada Roh Kudus 成全你的圣功。 dan menggenapi pelayanan kudus Tuhan. 感谢赞美， Kami bersyukur dan memuji Tuhan 奉耶稣基督的圣名， dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. 阿门。 Amin. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan 今天再次给我们到主的面前来。 hari ini sehingga kita mempunyai kesempatan datang kembali ke hadapan Tuhan. 经过了这几个月的困难， Setelah melalui berbagai kesulitan selama beberapa bulan 从今天开始开启教会的门， dan mulai hari ini kita membuka kembali pintu gereja. 欢迎大家一同来参加聚会。 Kami menyambut Bapak Ibu untuk ikut dalam 正 kebaktian 像诗篇里面所讲的话， sama seperti yang disampaikan di dalam Mazmur. 人对我说：“我们往耶和华的殿去，我就欢喜。” Ketika orang menyampaikan kepada saya, biarlah kita sekarang menuju kepada bait Allah yang ada di Yerusalem, maka hatiku pun penuh 我 sukacita. 们好久没有彼此见面， Sudah lama kita tidak saling berjumpa, 也许久没有机会大家一同侍奉。 sudah lama kita tidak ikut bersama-sama dalam pelayanan. 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita, 给我们以渴慕的心追求圣徒的交通， sehingga dengan hati yang rindu kita menuntut akan persekutuan di antara umat kudus. 领受上帝的恩 Dan 典。 kita menerima anugerah Tuhan. 今天欢迎大家回到教会来， Hari ini sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu kembali datang ke dalam 在 gereja. 我们没有聚集的那几个月里面， Selama beberapa bulan kita tidak ibadah secara fisik, 我们照样用这个
电视广播到你们家里去， Sama halnya kita terus mengadakan ibadah secara daring ataupun 照 online. 常领受上帝的真理， Sehingga jemaat sekalian itu boleh tetap menerima kebenaran dari Tuhan. 上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati 我 kita. 们照着原先的计划，今天继续传讲上帝的话语。 Seturut dengan rencana sebelumnya, kita akan melanjutkan penyampaian firman Tuhan pada hari 请 ini. 大家打开马太福音第5章， Mari kita membuka Injil Matius pasal 5. 我们从第25节一直读到第32节。 Kita akan membaca dari ayat ke-25 sampai 32. 马太福音第5章 Injil Matius pasal 5, 25节， ayat ke-25. 对不起，我们从第27节开始读。 Maaf, kita mulai baca dari ayat ke-27. 马太福音5章27节， Injil Matius pasal 5 ayat ke-27. 你们听见有话说， Kamu telah mendengar firman kamu telah mendengar firman 不可奸淫。 jangan berzina. 只是我告诉你们， Tetapi aku berkata kepadamu, 凡看见妇女就动淫念的， setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya 这个人心里已经与他犯奸淫了。 sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 若是你的右眼叫你跌倒， Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, 挖出来丢掉， cungkillah dan buanglah itu, 宁可失去百体中的一体， karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, 不叫全身丢在地狱里。 daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 若是右手叫你跌倒， Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, 就砍下来丢掉， peganglah dan buanglah itu, 宁可失去百体中的一体， karena lebih baik bagimu jika satu dari anggotamu tubuhmu binasa, 不叫全身下入地狱。 daripada tubuhmu dengan utuh masuk 好， neraka. 我们从33节开始，大家一同来读31节。 Kita membaca bersama dari ayat ke-31. 我们大家一同开始来 Sama-sama 读。 buka suara membaca. 又有 Telah 话说， difirmankan juga, 人 siapa 若 yang 休妻， menceraikan istrinya 就当 harus 给他 memberi 休 surat 书。 cerai kepadanya. 只是我告诉 Tetapi 你 aku 们， berkata 凡 kepadamu, 休妻 setiap 的 orang yang， 若不 menceraikan 是为淫 istrinya 乱的缘 kecuali 故， karena zina, 就是叫 ia 他 menjadikan 做淫妇的。 istrinya berzina, 人 dan 若 siapa 娶 yang 这 kawin 被休的 dengan 妇人， perempuan yang 也 diceraikan, 是 ia 犯奸淫 berbuat 了。 zina. 我们今天读经就到这个地方。 Sampai di sini pembacaan 我 firman 们 Tuhan 再 hari 一次 ini. 祷告，请 Mari sekali lagi kita 五 berdoa. 信长老带领我们祷告。 亲爱的恩主，我们再一次献上感谢。如果我们能够每个星期有丰盛的恩典，有自由的环境来聆听你的话语，求主帮助我们能够珍惜你所赐给我们的个美好的机会。我们这个时候已经打开你的话语，我们已经阅读，我们这个时候要思想你的话语，求圣灵引导我们，带领我们能够进入你话中的真理，也求主恩膏你的仆人唐牧师，给他当讲的信息。我们把以下的时间恭敬仰望、祷告、感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。我们上个礼拜在这里传讲了一个很重要的信息， Minggu lalu kita telah menyampaikan di tempat ini satu firman Tuhan yang sangat penting, 就是杀人的诫命。 yaitu hukum tentang membunuh. 这个是在上帝的话、摩西的律法里面的第6条。 Ini merupakan hukum yang ke-6 di dalam 10 hukum yang ditulis oleh Musa. 但是耶稣没有说你们听见摩西说， Tetapi Yesus tidak mengatakan kalian mendengarkan Musa mengatakan, 耶稣说你们听见有吩咐古人的话说。 tetapi Yesus mengatakan kalian telah mendengarkan yang pernah difirmankan kepada nenek moyang. 这里耶稣把上帝的诫命跟人的解释把它分开来了。 Di sini Yesus memisahkan antara hukum yang Allah berikan dengan penjelasan dari manusia. 诫命是不能废除的， Hukum itu tidak bisa dihapuskan, 律法是永远长存的， Taurat itu kekal adanya, 虽然就要慢慢退去， meskipun perjanjian lama pelan-pelan itu tergusur, Lewat. lewat, 但是呢，字句
是暂时的，经义是永远的。 Tetapi harafiah itu sementara, makna yang terdalam itu kekal 所以 adanya. 保罗说，字句是叫人死， Maka Paulus mengatakan harafiah itu mematikan, 经义是叫人活。 tetapi makna itu menghidupkan. 天地都要废去， Langit dan bumi akan berlalu, 律法的一点一滴都不会去。 satu titik dan satu iota dari Taurat pun tidak akan 神的 terhapuskan. 道是永恒的， Firman Tuhan itu kekal, 人的世界是被造而可以毁掉的。 tetapi dunia yang ditinggali oleh manusia ini diciptakan dan bisa akan 所 musnah. 以耶稣在第5章讲的这些话， Maka yang disampaikan Yesus dalam pasal 5 ini 是要基督徒分辨出来人的解释跟上帝的道是完全不同本质的。 adalah supaya orang Kristen boleh membedakan bahwa penjelasan dari manusia dengan Taurat Tuhan itu sama sekali berbeda. 所以这里用听见古人有吩咐的话说， Maka di sini disampaikan bahwa yang pernah disampaikan kepada nenek moyang, 印尼文相当不负责任，就翻译是 firman 是道。 dalam bahasa Indonesia kurang bertanggung jawab dan disampaikan di sini pakai kata firman seolah-olah adalah firman 如果 Tuhan. 这些人所解释的话就是道的话， Jikalau yang disampaikan, yang dijelaskan oleh orang-orang ini dianggap sebagai firman 那么 Tuhan, 你就把上帝原先启示的真理，把它当作跟人的一样重要了。 maka saudara akan menganggap kebenaran yang awalnya diwahyukan oleh Tuhan itu disamaratakan dengan penjelasan manusia. 人所解释的话， Yang dijelaskan oleh manusia 绝对不等于上帝原先启示的道， mutlak itu tidak berarti adalah tidak mutlak， tidak mutlak dan itu tidak bisa disamakan. tidak mutlak berarti。 Tidak mutlak berarti itu adalah firman yang diwahyukan oleh 所 Tuhan. 以我们要分开来。 Maka kita harus 这 membedakannya. 样在下一段的这一句话里面， Dengan demikian selanjutnya yang kita baca 耶 ini, 稣又提到另外一个诫命， Yesus membicarakan lagi hukum yang lain, 就是第7条诫命， yaitu hukum yang ketujuh. 不可奸淫。 Jangan berzina. 摩西讲的这句话 Musa telah mengatakan kalimat ini, 没有解释， dia tidak ada penjelasan. 但是呢，在历史上太多人解释了。 Tetapi dalam sejarah terlalu banyak orang menjelaskan hal ini. 我们最怕的就是那解释的人，一听一句话就以为他明白了。 Yang paling kita takutkan adalah orang yang setelah mendengarkan kalimat itu dia langsung mengira bahwa dia sudah mengerti. Begitu dengar satu kali, dia kira dia sudah mengerti，这是很危险的事 Ini 情。 merupakan hal yang sangatlah berbahaya. 那耶稣到世界上来，重新提到这些诫命里面的话语， Dan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia kembali mengangkat tentang yang tercatat dalam hukum itu. 它真正的意义是什么呢？ Apakah makna 要 sesungguhnya? 告诉人们，你在传统中间所听见的解释，跟我现在自己来告诉你的意义是不一样的。 Adalah untuk memberitahukan kepada manusia pada saat itu bahwa yang secara tradisi yang telah mereka mendengarkannya itu berbeda dengan sekarang yang dia akan sampaikan. 你现在听的是原先的作者原有的意义， Yang sekarang kalian dengar adalah makna sesungguhnya yang disampaikan oleh penulisnya itu atau penciptanya. penulis aslinya。那这样呢，你就从你所听过的解释的错误被释放出来了。 Maka dengan demikian orang itu akan terbebaskan daripada kesalahan penjelasan yang pernah dia dapatkan sebelumnya. 这个叫做自由。 Dan inilah yang disebut sebagai kebebasan. 上帝的律法是叫人自由的， Taurat Tuhan itu adalah membebaskan. 上帝的诫命不是捆绑人的。 Hukum Tuhan itu bukan untuk membelenggu 但 manusia. 当你有错误的解释，把它当作就是真理的时候，你就自己受捆绑了。 Tetapi ketika saudara mendapatkan penjelasan yang salah dan saudara menganggapnya sebagai kebenaran, maka demikianlah saudara terbelenggu. 你听见诫命跟人解释的话，对你说不可杀人的时候， Tetapi ketika saudara mendengarkan hukum tentang yang mengatakan tidak boleh membunuh dan dibandingkan dengan penjelasan 你 orang, 说我没有杀人啊， saudara mengatakan saya tidak membunuh, 我没有武器， saya tidak mempunyai senjata, 我没有枪，没有刀， saya tidak mempunyai senjata ataupun pedang dan 我没有 sebagainya, 打死人，我没有击毙人。 saya tidak
memukul siapapun, saya tidak membunuh 所 siapapun, 以我没有杀人。 maka saya tidak membunuh. 耶稣说：“只是我告诉你， Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku mengatakan 如果你 kepadamu, 骂人是魔力的， jikalau engkau memarahi orang itu kafir atau moli, 你骂人是รา家的， ketika engkau memarahi orang lain sebagai kafir, sebagai raka, sebagai orang bodoh， bodoh, 你已经是杀害了他的心灵了。 maka engkau telah membunuh 那 hatinya. 耶稣这句话的意思是什么呢？ Apakah arti dari kalimat-kalimat 就 Yesus 是 ini? 神的要求是超过字面所能解释的， Yaitu tuntutan daripada Tuhan itu melampaui apa yang bisa dijelaskan secara harafiah. 所以这个解经的正确是很要紧的事情。 Maka penjelasan penerjemahan Alkitab ini sangatlah penting. 同样一本圣经， Sama halnya satu kitab suci, 不同的宗派有不同的解释， denominasi yang berbeda mempunyai penjelasan yang 以后 berbeda. 呢，慢慢变成一种错误的传统， Kemudian itu akan pelan-pelan menjadi tradisi yang salah, 控制了人， yang telah menguasai manusia, 捆绑了人， yang telah membelenggu manusia, 教会走了很多错误的道路。 sehingga gereja menganut banyak sekali ajaran yang salah. 耶稣基督说 Yesus Kristus：“ 你们 mengatakan, 把人的遗传代替上帝的诫命。 kalian telah menggantikan tradisi manusia dengan menjadikan tradisi manusia menggantikannya dengan hukum 所 Tuhan. 以你们敬拜我就不是真诚的， Maka tidak tuluslah kalian beribadah 因 kepadaku, 为你们把人的遗传代替上帝的诫命， karena kalian menjadikan tradisi manusia itu digantikan firman 所 Tuhan, 以你 hukum Tuhan. 们外表亲近我， Maka secara lahiriah kalian dekat kepadaku, 但是你的内心远远离开我。 tetapi dari kedalaman hati kalian telah jauh 所以 daripadaku. 你们敬拜我是枉然的。 Maka sia-sialah kalian beribadah kepadaku. 这一件事从摩西赐下律法，一直到以赛亚才被提醒出来。 Hal ini diingatkan sejak Musa menurunkan Taurat sampai kitab Yesaya itu. 所以这个其中有包括700年的时间。 Dan kurun waktunya ada 700 tahun lamanya. 这一句话你从以赛亚书看见了。 Kalimat ini kita bisa lihat dari kitab Yesaya. 我的百姓用嘴唇亲近我， Umatku dekat kepadaku dalam mulut 但 bibirnya, 他们的心远远离开我。 tetapi hati mereka telah jauh daripadaku. 摩西讲了律法Musa telah menyampaikan tentang Taurat. ，800年以后，以赛亚才讲这个信息。 800 tahun kemudian Yesaya baru menyampaikan firman Tuhan tentang 在 hal ini. 700年以后， Dan 700 tahun kemudian 耶稣就用一个实实在在的经历告诉我们这件事何等危险。 Yesus Kristus melalui pengalaman sejati dia menyampaikan kepada kita bahayanya dari hal ini. 耶稣在地上最少接触过几千个人， Yesus Kristus dalam dunia ini paling tidak dia telah berjumpa dengan ribuan orang. 那是听他讲到了有一次超过1万多人， Dan orang yang mendengarkan dia menyampaikan firman Tuhan ada satu kali melampaui 10.000 orang. 路加福音告诉我们的， Itu yang disampaikan dalam kitab Injil Lukas. 那些没有单单听到，而且是领受过耶稣所分的食物，有超过也是超过7、8千人。 Dan orang-orang yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan tetapi juga mendapatkan pemberian makanan dari Yesus itu sudah lebih dari 7.000 有一次， 8.000 耶 orang. 稣用5饼2鱼喂养5000个男人， Suatu kali Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan kepada 5.000还有 laki-laki. 一次喂养4000个男士。 Ada satu kali lagi memberi makan kepada 4.000如 laki-laki. 果包括妇女孩子，一共也1、2万人。 Jikalau ditambah dengan perempuan dan anak-anak, keseluruhannya ada 10 atau 20.000 所以 orang. 耶稣在世界上接触过的人 Maka orang-orang yang pernah dijumpai oleh Yesus dalam dunia 有 ini 几万个人。 ada puluhan ribu 那 orang. 么谁是最靠近耶稣的人呢？ Lalu siapakah yang paling dekat kepada Yesus? 我们通常认为是最年轻的使徒，叫做约翰。 Biasanya kita menganggap adalah rasul yang paling muda yang bernama Yohanes. 但是圣经告诉我们， Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, 最亲近耶稣的人是那一个加略人犹大。 orang yang paling dekat kepada Yesus adalah Yudas Iskariot. 这个人呢，曾经用他的嘴亲耶稣的面， Orang ini pernah dengan mulutnya mencium 是 Yesus. 彼得、雅各、约翰、安德烈
所有的门徒从来没有做过的。 yang belum pernah selamanya dilakukan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes ataupun Andreas. 这样，以赛亚讲了那一句话以后， Dengan demikian setelah disampaikan dalam kitab Yesaya 经 itu, 过700年以后，有一个真正亲近耶稣，用他的嘴唇接触耶稣身体的人， sungguh-sungguh setelah 700 tahun berselang ada seseorang dengan mulut bibirnya, dengan jasmaninya dia dekat kepada Yesus. 耶稣那个时候对他说：“犹大，你用亲嘴出卖人子吗？” Pada waktu itu Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, apakah dengan ciuman engkau menjual anak 表 manusia?" 示人外表亲近耶稣没有真正的意义， Ini berarti bahwa kalau manusia dekat kepada Yesus secara lahiriah itu tidaklah bermakna. 很像圣经讲的：“你用嘴唇亲近我，你的心远远离开我。” Sangat mirip dengan yang disampaikan dalam kitab suci bahwa dengan mulut bibirmu engkau dekat tetapi jauh dengan dalam 所以 hatimu. 当道成肉身的耶稣要开始弥赛亚的工作的时候， Maka ketika Yesus yang inkarnasi yang mau memulai pelayanan sebagai Mesias, 他在马太福音第5、第6、第7用3章的圣经讲解他自己到世界上来所要传讲的信息。 di dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7 dia menjelaskan semua firman Tuhan yang akan dia jalankan dalam pelayanannya. 上个礼拜我们解释了“不可杀人”这句话真正的意义是什么？ Minggu lalu kita telah menjelaskan apa makna sesungguhnya tidak boleh membunuh. 当你轻看你的弟兄， Ketika engkau menghina saudaramu, 你用言语侮辱他的时候， ketika dengan kata-kata engkau menghina dia, 你责备他，你是没有头脑的人， ketika engkau menegur dia orang yang bodoh, 你是犯罪的人， engkau adalah orang yang berdosa, 你已经杀了他的头脑， maka engkau telah membunuh otaknya, 你已经杀了他的心灵， engkau telah membunuh hatinya, 这就像杀人一样可恶的。 maka ini sama kejamnya dengan membunuh 所以 seseorang. 你说我从来没有用刀杀死过人，我是遵行律法的人。 Maka jikalau engkau mengatakan saya belum pernah membunuh siapapun dengan pisau, saya adalah orang yang taat kepada hukum 圣经告 Taurat 诉 ini. 你没有亲手杀人，但是很多人因你而死，就是你杀人的意义。 Tetapi Alkitab mengatakan meskipun engkau tidak dengan tanganmu membunuh siapapun, tetapi engkau telah menghina seseorang, maka itu makna daripada membunuh. 这里提到2种标准， Di sini dibicarakan tentang dua 一 standar. 种是人的标准， Yang satu adalah standar manusia, 也叫做法利赛人的标准， yaitu disebut sebagai standar 叫 orang 做 Farisi, 宗教字面上的标准。 yaitu standar secara harafiah dari 我 agama. 没有杀人啊， Oh, saya tidak membunuh, 我没有奸淫 saya 啊， tidak berzina, 我没有偷东西 saya tidak 啊， mencuri. 其实你都犯了。 Tetapi sebenarnya sesungguhnya 为 engkau 什么 telah 呢？ melakukannya. Mengapa 你 demikian? 不是用字面上帝来看你的行为， Karena Allah tidak melihat tindak lakumu secara 但 harafiah, 是上帝从内心来看你的行为。 tetapi Allah melihat tindak lakumu dari kedalaman hatimu. 下面这句话，请大家注意： Kalimat selanjutnya mohon saudara perhatikan. 基督教伦理不是行为伦理， Etika kekristenan bukan etika tentang tindak laku. 基督教的原理，基督教的伦理是动机伦理。 Etika dari kekristenan adalah etika motivasi. 因为人是看外貌， Karena manusia melihat yang lahiriah, 上帝是看内心， tetapi Allah melihat dari kedalaman hati. 人是注重行为， Manusia mementingkan tentang tindak laku, 上帝是注重动机。 tetapi Allah mementingkan tentang motivasi. 所以登山宝训的价值， Maka nilai daripada khotbah di bukit ini 在整个世界的宗教界里面， di dalam dunia agama di dalam dunia 已 ini 经超越了惯常人的标准， telah melampaui semua standar umum dari manusia 把整个人生跟伦理价值的关系， dan hubungan yang etika dengan seluruh hidup manusia 从我们的行为搬到我们的内心。 dari tindak laku yang kita lakukan pindah ke dalam hati 所以 kita. 当一个人看见自己的行为已经很好的时候， Maka ketika seseorang melihat tindak lakunya itu sudah begitu baik, 他就因为律法而骄傲， maka dia akan menjadi sombong karena Taurat. 这是很危险的事情。 Ini adalah hal yang sangat berbahaya. 上帝赐下律法，完全不是为了人的骄傲， Allah menurunkan Taurat itu sama sekali bukanlah untuk arogansi 乃 manusia, 是要人过一个谦卑的生活。 tetapi supaya manusia melalui hidup yang rendah 罗马 hati. 书第3章19、20
20节告诉我们， Kitab Roma pasal 3 ayat 19-20 mengatakan 律法的3个功用： ada 3 fungsi dari Taurat. 第一，叫人匍匐在上帝面前； Yang pertama supaya manusia boleh bersujud di hadapan Tuhan. 谦卑领受上帝的审判。 Dengan rendah hati menerima penghakiman dari Tuhan. 第二， Yang kedua, 我们不敢傲慢自夸， kita tidak berani meninggikan diri ataupun 因为 sombong. 没有一个人能够遵行律法， Karena tidak seorang pun yang bisa melakukan Taurat 所以 ini. 堵住我们的口。 Maka biarlah kita menutup mulut kita. 第三个功用， Fungsi yang ketiga, 开通我们的思想， untuk membuka pemikiran 使我们 kita. 知道我们是罪人。 Sehingga kita menyadari kita adalah orang yang berdosa. 律法的3个消极功用， Ada 3 fungsi yang pasif daripada Taurat. 使人谦卑俯伏， Ada supaya manusia boleh rendah hati dan 使 bersujud. 人不为自己辩护， Agar supaya manusia tidak membela 使 diri. 人思想开通，知道我是罪人。 Agar supaya manusia pemikirannya boleh terbuka dan menyadari dia adalah orang yang 上 berdosa. 帝赐下律法原来的意义。 Inilah makna sesungguhnya ketika Allah menurunkan Taurat itu 那么 pada 哪一个 mulanya. 民族领受律法呢？ Lalu umat bangsa manakah yang menerima Taurat ini? 罗马书第2章告诉我们， Kitab Roma pasal 2犹 mengatakan, 太人特别的地方在哪里？ di manakah keistimewaan dari bangsa Yahudi? 上帝把活泼的圣言赐给他们。 Dan Allah menurunkan firman yang hidup kepada 那 mereka. 犹太人领受了圣言以后， Setelah bangsa Yahudi menerima firman yang 他们的 hidup 反 ini, 应是什么呢？ bagaimanakah reaksi 他们 mereka? 不但不是谦卑， Bukan saja mereka tidak rendah hati, 他们变成骄傲。 mereka menjadi sombong 他们 sebaliknya. 不是堵住自己的口， Mereka bukan menutup mulut mereka 他 sendiri, 们更成为自以为意、夸口的人。 dan mereka sebaliknya menjadi orang yang mengira diri mereka benar dan mereka menjadi Lisan. arogan. Yang 他 ketiga, 们不是知道罪恶， mereka bukan menyadari 他 dosa, 们就用他们的骄傲，凭着律法审判世界所有的人的罪恶。 maka dengan arogansi mereka bersandar kepada Taurat, mereka menghakimi orang-orang berdosa dalam dunia yang 上 lain. 帝说：“你们有没有搞错啊？ Maka Allah mengatakan, apakah kalian tidak salah? 我赐下律法是叫你谦卑， Aku menurunkan Taurat supaya kalian rendah hati. 你怎么变成骄傲呢？ Bagaimanakah kalian menjadi 我 sombong? 这赐下律法叫你不要为自己辩护。 Aku menurunkan Taurat supaya kalian tidak membela diri. 你们为什么这样夸口呢？ Lalu mengapa kalian begitu sombong 我 dan tinggi 赐 hati? 下律法叫你们知罪， Aku menurunkan Taurat supaya kalian sadar akan 你们 dosamu. 为什么定罪呢？ Tapi mengapa kalian memvonis hukum orang yang 这些 lain? 人有律法，不但没有改变，没有悔改，变成更坏的人。 Maka orang-orang ini setelah mendapatkan Taurat, bukan saja mereka tidak bertobat, tidak berubah, maka mereka bahkan sebaliknya menjadi orang yang lebih jahat. 所以我这一方面很同意尼托生的一个话， Maka dalam hal ini saya sangat setuju dengan perkataan daripada Watchman ini. 他说呢，人的自义就是上帝定为最重的罪。 Dia mengatakan manusia mengira diri mereka benar itu adalah dosa yang Tuhan anggap dosa yang 那么 terbesar. 上帝赐下律法，是不是要叫人犯罪呢？ Lalu apakah Allah menurunkan Taurat supaya manusia berdosa? 这也是尼托生的错误。 Ini juga merupakan kesalahan dari Watchman 尼 ini. 托生，上帝赐下律法就是要人去干犯的。 Watchman ini mengatakan Allah menurunkan Taurat adalah supaya manusia melanggarnya. 这句话很危险， Kalimat ini sangatlah 因为这 berbahaya. 句话把上帝当作动机不善的神。 Kalimat ini menjadikan Allah menjadi Allah yang mempunyai motivasi yang tidak baik. 但是上帝赐下律法， Tetapi Allah menurunkan Taurat 不是叫人去行， bukan supaya manusia 因 melakukannya, 为人不能行； karena manusia tidak bisa 也 melakukannya. 不是叫人去犯， Tetapi juga bukan supaya manusia 因为 melanggarnya. 神从来没有不好的动机。 Dan Allah selamanya tidak mempunyai motivasi yang tidak baik. 上帝赐下律法， Tetapi Allah menurunkan Taurat 是要人悔罪、知罪、谦卑在神的面前。 agar supaya manusia menyadari dosanya, mereka bertobat dan rendah hati di hadapan 那 Tuhan. 么犹太人有了律法，不但不谦卑、不悔改，变成骄傲，变成定世界所有不同民族的罪。 Tetapi bangsa Yahudi setelah mereka mendapatkan Taurat ini, bukan saja mereka tidak rendah hati dan bertobat, bahkan mereka menjadi sombong dan mereka bahkan memvonis, menghakimi orang-orang yang berdosa dalam dunia. 这件事就成了上帝心中非常不喜欢犹太人的一件事情。 Dan hal ini sangat mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan sangat tidak senang kepada cara kerja orang Yahudi. 犹太人看不起外邦人， Orang Yahudi menghina bangsa yang lain, 好像不把他们
当作人来看待。 Sepertinya mereka tidak menganggap bangsa yang lain sebagai manusia. 外邦人是谁呢？ Siapakah bangsa yang 没 kafir 有 yang lain? 受割礼的人。 Mereka adalah orang-orang yang tidak 外邦 bersunat. 人是谁呢？ Siapakah bangsa kafir? 没有上帝律法的人。 Adalah bangsa yang tidak mempunyai Taurat 外邦人 Tuhan. 是谁呢？ Siapakah bangsa 在 kafir? 上帝的应许里没有份的人。 Orang-orang yang tidak mempunyai bagian di dalam janji 犹 Tuhan. 太人把外邦人当作狗来看待， Bangsa Yahudi menganggap bangsa yang lain seperti anjing. 基督徒把外邦人当作应当拯救的对象来看待。 Tetapi orang Kristen seharusnya melihat bangsa yang belum percaya itu sebagai bangsa yang kita harus 请 selamatkan. 问我们归正教会的人对外邦人我们怎么看法呢？ Mohon tanya kita orang-orang yang di Gereja Reform Injil Indonesia ini, bagaimanakah kita melihat bangsa yang 是 belum 不是把 percaya? 他们当作不像人、像狗，应当灭亡下地狱的种类呢？ Apakah kita melihat mereka seperti bangsa, seperti anjing adalah bangsa yang harus binasa? 不是的， Tidak 我们 demikian. 应当说这是上帝所爱的， Harusnya kita menganggap mereka sebagai yang 是 dikasih oleh 按 Tuhan. 上帝的形象样式造的。 Manusia yang diciptakan seturut dengan peta dan teladan 但因为 Allah. 自己的私意离开了上帝， Dan karena niat mereka sendiri telah jauh daripada 耶 Tuhan. 稣为他们死。 Yesus telah mati bagi 那耶 mereka. 稣差遣我去把福音传给他们， Kemudian Yesus mengutus saya untuk memberitakan Injil kepada 把 mereka. 他们带回到上帝的面 Untuk 前。 membawa mereka kembali ke hadapan Tuhan. 我很遗憾的事情， Hal yang sangat menyesalkan 每次我 saya, 坐 taxi 的时候， setiap kali ketika saya naik 我一 taksi, 定对司机讲几句福音的话语。 saya pasti membicarakan beberapa kalimat penginjilan dengan sang 但 sopir. 跟我坐在 taxi 里面的传道人， Tetapi hamba Tuhan yang ikut bersama dengan saya dalam taksi itu, 几乎没有一个传福音给司机的。 hampir tidak ada satupun yang memberitakan Injil kepada 这就 sopir 是我 taksi. 们所讲的圣经的真理都是假的。 Inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran yang kita sampaikan dalam kitab suci itu semua palsu 基 belaka. 督吩咐我们传福音，我们都不去行。 Yang dipesankan kepada kita untuk mengabarkan Injil, sama sekali kita tidak 我们 melakukannya. 很这个在乎我们自己读了多少神修，我们的学位多少高， Kita sangat mementingkan pengetahuan yang kita telah pelajari, berapa tinggi pendidikan kita dan 我们 sebagainya 跟 itu saja. 这些自私的犹太人有什么不同呢？ Apakah perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi yang egois tadi? 圣经的话 Firman Tuhan dalam Alkitab 不但是叫我们知道， bukan saja membuat kita harus 更是 mengetahui, 要我们把真理传给别人。 tetapi juga supaya kita memberitakan kebenaran kepada 正 orang 像 lain. 保罗所讲的， Seperti 叫 yang dikatakan- 别人与我们一同得到福音的好处。 Seperti yang disampaikan oleh Paulus, supaya orang lain juga mendapatkan manfaat Injil bersama-sama dengan 所 kita. 以一个人行律法 Maka seseorang yang melakukan Taurat, 是为了自己的自私， apakah itu demi keegoisan diri? 或者一个人知道上帝的律法， Ataukah seseorang ketika mengetahui 是 Taurat 叫别的罪人与我们一同蒙受上帝的赦免。 adalah supaya orang-orang berdosa yang lain bersama-sama dengan kita menerima pengampunan 你 dari 听见 Tuhan. 有话说不可杀人， Ketika engkau mendengarkan ada kalimat kepada nenek moyang tidak boleh membunuh, 你说我没有杀人， saudara mengatakan saya tidak 但 membunuh. 你轻看人， Engkau menghina orang lain, 你伤害他的心灵， engkau telah melukai hatinya, 你伤害他的心 engkau telah 思想 melukai pemikiran 你骂 otaknya. 他是拉家， Ketika engkau memarahi dia sebagai 愚 raka, 昧无知、没有头脑的人， engkau adalah orang yang bodoh, tidak punya otak 你 dan 骂他是 sebagainya. 魔力， Ketika engkau memarahi dia kafir 一 atau 往 moli, 固着、没有改变的心 engkau 理， adalah hati yang begitu kaku, yang tidak mau berubah dan sebagainya. 这就是杀人。 Inilah yang disebut 所 sebagai 以你 membunuh 看这一 seseorang. 段的意思， Maka ketika engkau melihat makna dari 你 bagian 不要 ini, 耶稣是来解释律法的话语， jangan kita mengira Yesus datang untuk menjelaskan kalimat dalam Taurat, 耶稣来改正古人传下的解释跟上帝原意不同的地方。 tetapi Yesus datang untuk mengoreksi penjelasan yang disampaikan, yang diturunkan dari nenek moyang dan perbedaannya dengan firman 那 Tuhan. 么在10条诫命中间， Di tengah-tengah daripada 10 耶稣 hukum 在 Tuhan, 登山宝训特别提了2条， di khotbah bukit ini Yesus mengangkat 2 hukum, 就是第6条跟第7条。 yaitu hukum yang ke-6 dan yang ke-7. 第6条诫命不可杀人， Hukum yang ke-6 jangan membunuh, 第7条诫命不可奸淫。 hukum yang ke-7 jangan berzina. 什么叫做奸淫呢？ Apa yang disebut sebagai berzina? 我们先做简单的解释。 Penjelasan yang sederhana kita mau sampaikan. 奸淫就是不正确的性行为， Berzina adalah satu kelakuan seksual yang tidak benar. 性行为是上帝给人肉体上最大的享受。 Kelakuan tindakan seksual merupakan kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada 我们的舌 manusia. 头知道味道， Lidah kita boleh merasa, 舌尖、舌
赏甜味， Dan bagian ujung lidah merasakan manis, 舌底赏苦味， bagian bawah lidah merasakan kepahitan, 舌的两边赏酸味， kiri kanan dari lidah merasakan keasaman, 舌的上面赏一种有蒸发性的辣味， dan bagian atas lidah bisa merasakan rasa pedas, 嘴唇敏感于辣椒。 dan bibir kita sangat peka terhadap 我们 cabai. 有舌头， Kita mempunyai lidah, 我们有口腔， kita ada 我们 gusi, 就可以享受屋里面各样的味道。 kita boleh merasakan berbagai macam rasa dari makanan. 我们的鼻子享香味， Hidung kita bisa membau, 我们的眼睛享受美景， dan mata kita bisa menikmati 我 pemandangan 们的 indah. 耳朵享受伟大的音乐， Telinga kita menikmati musik yang agung. 我们的手可以感触到神经跟非常舒服的物质的享受。 Tangan kita juga bisa meraba, bisa merasakan berbagai macam kenikmatan materi. 这个叫做五官 Ini yang disebut sebagai panca indera, （five senses）， yaitu panca indera, 5 indera. 五种的这个感触的味道。 Ada 5 panca indera ini. 除此以外呢， Selain daripada ini, 人生最大的享受 kenikmatan yang terbesar dalam hidup 乃 manusia 是性的生活， yaitu kehidupan seksualnya, 男女的功用， fungsi 在 dari 性的享受中间得到完美。 laki-laki dan perempuan di dalam hal seks mereka menikmati 那 kesempurnaan. 么耶稣呢，在第6诫里面提到不可杀人， Di dalam hukum yang ke-6 Allah mengatakan jangan membunuh. 人与人之间的关系 （interpersonal relationship） 就是上个礼拜所讲的主题。 Hubungan antar manusia itu merupakan tema yang kita sampaikan minggu yang lalu. 那今天要讲的主题 Tema yang kita akan sampaikan 就是 hari ini interpersonal sexual relationship， yaitu hubungan seksual antar 这 manusia. 个人与人最亲近的一个交往。 Ini merupakan satu hubungan yang paling intim antar 所以 manusia. 当一个人结婚的时候， Maka ketika seseorang Just- menikah, 零距离的男女结合。 yaitu persatuan secara batinia, 保罗说这是一个奥秘， Paulus mengatakan ini merupakan satu rahasia. 丈夫与妻子之间的关系，就像基督与教会的关系，是一个很深奥的奥秘。 Hubungan antar suami dan istri itu sama seperti hubungan Kristus dan gerejanya, itu begitu penuh dengan rahasia. 性的享受 Maka kenikmatan di dalam 是 hubungan 身 seksual 体的享受最高峰的一个享受。 adalah puncak kenikmatan secara jasmani. 那么这个享受为什么加上一条的命令呢？ Lalu dari kenikmatan ini mengapa harus ditambahkan dengan satu hukum lagi? 不可奸淫， Jangan berzina. 男人跟女人 Pria dan wanita 可以享受最甜蜜、最高的无体的享受。 boleh menikmati kenikmatan yang tertinggi secara jasmani. 但是在这个最高的享受，上帝给我们一个诫命， Tetapi di dalam kenikmatan yang tinggi ini Allah memberikan satu hukum kepada 不 kita, 可犯奸淫， yaitu jangan berzina. 这是很奇妙的事情。 Ini merupakan hal yang sangat 你 ajaib 知道，上帝造的千万动物植物， dan Allah telah menciptakan puluhan juta begitu banyak tumbuhan dan binatang. 只有一种活物，就是人。上帝赐下这条诫命， Hanya satu makhluk hidup yaitu manusia yang Allah berikan hukum ini. 上帝没有对老虎说你不可犯奸淫， Allah tidak mengatakan kepada harimau engkau tidak boleh berzina, 对狮子说，对牛说，对狗说，对马说，对猫说，没有。 atau berkata kepada singa, kepada kepada kerbau, kepada kucing, kepada binatang-binatang kuda dan sebagainya. Tidak demikian. 上帝只有对一种生物，就是人类讲这句话。 Allah hanya kepada satu macam makhluk hidup yaitu manusia. Dia mengatakan kalimat ini. 人不可奸淫。 Manusia tidak boleh 那 berzina. 么，请问动物会不会犯奸淫呢？ Lalu mohon tanya apakah binatang bisa berzina? 动物有可能，也常常好像违背婚姻的条例。 Binatang itu ada kemungkinan juga sering kali kita melihatnya itu melanggar daripada ketentuan ini. 一个生出来是熊的狗， Anjing yang jantan yang baru dilahirkan, 不久也有可能跟他的妈妈一同睡觉， tidak lama kemudian dia mungkin berhubungan dengan induknya, 因为他没 ibunya. 有伦理的观念， Karena dia tidak mempunyai konsep etika, 没有道德的责任， tidak mempunyai tanggung jawab secara moralitas, 更没有性交的这个忌讳跟拦阻。
dan juga tidak mempunyai ketentuan ataupun halangan dalam hubungan seksual 那 ini. 为什么动物可以，人不可以呢？ Lalu mengapakah binatang boleh, manusia tidak? 你可以跟你的妈妈发生性关系吗？ Apakah saudara boleh berhubungan seksual dengan ibumu? 不可以。 Tidak. 你可以跟别人的太太发生性关系吗？ Apakah saudara boleh berhubungan seksual dengan istri orang Bukan. lain? Tidak boleh. 因为这是上帝的话明言禁止的事情。 Karena ini adalah firman Tuhan yang dengan jelas 那 melarangnya. 为什么特别对人有这个严格的要求呢？ Lalu mengapakah secara kepada manusia mempunyai tuntutan yang begitu ketat? 为什么动物没有这样的伦理呢？ Mengapa binatang tidak mempunyai etika seperti ini? 动物乱来没有危险， Karena kalau binatang sembarangan tidak ada bahayanya, 人乱来就很大的危险。 tetapi kalau manusia sembarangan itu ada bahaya yang sangat 就 besar. 你说什么意思呢？ Saudara mengatakan apakah artinya 如果 ini? 你违背了性应当有的道德规矩的话， Jikalau saudara sudah melanggar daripada ketentuan secara moralitas dalam hubungan seksual ini, 带来了自己的伤害跟灾祸， akan mendatangkan luka pada dirimu juga bencana bagi dirimu. 也带来了整个家庭、整个族类的集体的灾祸。 Engkau akan mendatangkan bencana bagi keluargamu ataupun secara masyarakat. 为什么世界很多最有权柄的国家，王族里面很多不好的种子生下来呢？ Mengapa di dalam dunia ini banyak kerajaan yang sangat agung tetapi dari keluarga kerajaan itu menghasilkan benih yang sangat jahat? 因为他们规定了一些不合上帝心意的条例。 Karena mereka telah menetapkan ketentuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 王族生下来的只能跟王族生下来的人结婚， Keluarga dari kerajaan hanya boleh menikah dengan keluarga 免 kerajaan 得这个血统变成崩溃了，就没有原来的价值。 agar supaya mereka bisa melestarikan daripada keturunan darah itu. Darah biru, darah kerajaan, jangan dicampur sama rakyat biasa. 那这样呢，所以很多的皇族的人生的孩子就很多的缺陷。 Maka banyak anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kerajaan itu banyak kekurangannya, 特别在西班牙的种类里面， khususnya dalam bangsa Spanyol. 呀， Bangsa Spanyol 在kerajaan Spanyol Spanyol 就很多这样的事情发 banyak 生。 hal-hal seperti ini terjadi. 那么，如果皇族里面的人孩子死了， Lalu 女人不能跟自己的主人结婚的时候， ketika anak-anak dari keluarga kerajaan itu sudah mati dan mereka yang wanita perempuan tidak bisa menikah lagi dengan keluarga 然 kerajaan, 后也不可以跟自己本族的百姓结婚。 mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa mereka sendiri. 如果你跟普通的百姓结婚，你就要丢掉你的王位。 Jikalau mereka menikah dengan keluarga biasa, rakyat biasa, maka mereka harus menanggalkan kedudukan posisi mereka dalam 这 kerajaan. 个就是在1940年代，英国的温莎公爵，结果一定要离开王宫，不能继承王位。 Ini yang terjadi seperti di Inggris tahun 1940, Kerajaan kerajaan Windsor. Windsor. Akhirnya dia mencintai seorang janda dari Amerika. Akhirnya dia tidak boleh jadi raja. Lepas kerajaan karena cintanya yang tidak sesuai dengan peraturan kerajaan. Akhirnya dia buang taktanya, baru diserahkan kepada ayah daripada Elizabeth kedua. 那我现在不解释这些历史了， Saya tidak menjelaskan lagi tentang sejarah ini. 所以这是违背上帝的规律。 Dan ini melanggar ketentuan Allah. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹 Ibu，yang kami kasihi. 事实优生学告诉我们一件事情 ，eugenic。 Eugenics juga mengajarkan kepada kita, 如果你跟不要太靠近的人越远的亲关系结婚，你的种子也更好。 bahwa semakin jauh hubungan pertalian kalau kita menikah dengan orang yang semakin jauh hubungan pertalian darah itu, maka keturunan kita akan semakin 如 baik. 果哥哥跟妹妹结婚， Jikalau kakak menikah dengan adik 或者跟堂妹结婚， atau dengan adik sepupunya, 结果呢，孩子很多会变成残废，或者变成不完全的。 maka keturunan yang mereka hasilkan banyak terjadi kecacatan. 但是如果你跟很远的、跟你不太亲的远方的人结婚 Tetap-，你的种子会很好。 Tetapi jikalau seseorang menikah dengan hubungan pertalian darah yang semakin jauh, maka keturunannya pun akan semakin baik. 这个后果，这个残废，这个不全的事情，是因为违背圣经才产生出来的。 Akibat cacat dari keturunan ini semua terjadi karena melanggar ketentuan 所以 Tuhan. 这个在3500年以前
神已经定下来了， Maka ini sudah ditetapkan oleh Tuhan 3.500 tahun yang lalu. 可以跟你哥哥的女儿结婚吗？ Apakah kita boleh menikah dengan keponakan kita? 你可以不可以跟你爸爸的妹妹的女儿结婚呢？ Apakah kita boleh menikah dengan anak daripada saudara papa kita? 前面的可以，后面的不可以， Yang sebelumnya boleh, yang belakang tidak boleh. 这个是圣经规定下来的。 Ini yang ditentukan oleh Alkitab. 所以我们如果不照着圣经， Maka jikalau kita tidak menuruti 我 Alkitab, 们可能就违背上帝创造人的定律跟价值观。 maka kita pun mungkin telah melanggar akan konsep nilai yang Allah tetapkan ketika Dia menciptakan 奸 manusia. 淫的意思是什么呢？ Apakah arti daripada berzina? 分外的性交就叫做奸淫。 Hubungan seksual di luar nikah, itu yang disebut sebagai zina. 如果你跟你自己的妻子结合，这不是奸淫。 Jikalau engkau berhubungan seksual dengan istrimu sendiri, itu tidak disebut sebagai berzina. 一个正式的丈夫跟一个正式的妻子，多么靠近都不危险。 Seorang suami yang resmi dengan istri yang resmi, seberapa dekat pun mereka tidak 他 berbahaya. 们多么亲密、多么频繁的性交也不危险。 Seberapa intim, seberapa sering mereka berhubungan seksual, itu juga tidak berbahaya. 这是正式的婚姻。 Karena ini merupakan hubungan pernikahan resmi. 但如果你跟几个女人发生关系， Tetapi jikalau engkau berhubungan dengan beberapa wanita, 你危险就来了。 maka datanglah bahaya 你会 itu. 得到最可怕的病，就是淋病，或者叫做花瘤。 Saudara mungkin akan mendapatkan penyakit kelamin sifilis dan sebagainya. 这种性的疾病 Dan penyakit kelamin seperti ini 产生的痛苦是完全很难接受的事情， akan mengakibatkan penderitaan yang sulit sekali untuk bisa diterima. 因为他犯病的地方就是你最享受的地方。 Karena tempat yang sakit adalah tempat yang paling dia merasakan 为 kenikmatan. 什么男女性的关系给人最大的享受呢？ Mengapa hubungan seksual pria dan wanita memberikan kenikmatan yang paling 因 tinggi? 为上帝创造人的时候， Karena ketika Allah menciptakan 把 manusia, 最密、最细的神经放在性器官那里， Dia telah menaruh syaraf yang paling banyak dan paling rapat di alat 巴 kelamin, 林 sensitive， paling sensitif. 所以那边的享受超过口的享受、眼的享受、耳的享受。 Maka kenikmatan yang ada di sana itu melampaui kenikmatan dari mulut kita, mata kita, ataupun panca indera yang lain. 神所赐的恩典 Anugerah yang Allah berikan 是在正常的范围里面吃下来的。 adalah diturunkan, diberikan di dalam keadaan yang normal, 如 dalam 果你 lingkup yang 反 normal. 对上帝的规律， Jikalau engkau melanggar ketentuan Tuhan, 违背了上帝的条件， ketika engkau telah melanggar persyaratan yang Tuhan 你 tetapkan, 犯奸淫的话， ketika engkau 那 berzina, 么那些神经被破坏了以后， maka setelah syaraf-syaraf itu 那 dirusakkan, 边的痛苦就变成最多、最大、最难领受的肉身的痛苦。 maka penderitaan itu akan juga menjadi satu penderitaan secara jasmani yang sulit sekali untuk ditahan, ditanggung. 当一个人有性病的时候， Ketika seseorang kejangkit dari penyakit 他一 kelamin, 定不会公开的告诉人家我这个什么病。 pasti dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun secara terbuka penyakit yang dia alami. 如果我去找胡信， Jikalau saya pergi mencari Husin, 对不起，他身体不舒服，不能见你。 oh dia mungkin mengatakan mohon maaf dia kurang enak badan dan tidak bisa berjumpa 那 dengan 么 engkau. 你就问他太太，虎信今天生什么病？我要为他祷告。 Ketika engkau menanyakan kepada istri dari Husin apakah sakitnya hari ini, saya akan mendoakan dia. 他的太太说，他咳嗽， Istrinya mengatakan dia batuk, 他风湿， dia rematik, 他身体不舒服， dia kurang enak badan, 他跌倒脚肿了。 dia jatuh dan kakinya bengkak. 这句话讲的都是很自然，而且很勇敢的讲出来的。 Kalimat-kalimat ini disampaikan begitu normal dan juga begitu berani disampaikan. 只有一种病是不敢讲出来的。 Hanya satu macam penyakit yang tidak berani 你说 diucapkan. 虎信生病，他什么病啊？ Saudara menanyakan Husin sakit-sakit apakah dia? 虎信你什么病啊？ Oh, Husin sakit apa kamu? 你要不要说我花六病？ Maukah engkau mengatakan saya kena penyakit sifilis? 你要讲吗？ Apakah engkau mau menyampaikannya? 你不敢讲， Engkau tidak berani 因为这 mengatakan 个很害羞的事情。 karena ini merupakan hal yang sangat 所以 memalukan. 你得到一个结论： Maka engkau akan mendapatkan satu kesimpulan. 最享受的地方， Tempat yang paling nikmat, 也是最隐私的地方， yang juga tempat yang paling tersembunyi itu, paling privat， paling privat, tidak boleh sembarang dibagikan orang。
所以性的行为是不可乱来的。 Maka kelakuan seksual itu tidak boleh 那 sembarangan. 神特别为人类造这个规条，是动物没有的。 Dan Allah secara khusus menetapkan ketentuan untuk manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. 所以狗跟它的妈妈发生关系没有事情， Maka ketika anjing berhubungan seksual dengan induknya itu tidak ada 它们 masalah. 乱杂交也没有什么病 Mereka 生 sembarangan 病。 berhubungan, mereka tidak akan kejangkit 你有没有 penyakit. 看见人把一条狗带去医生那里，要医治它的花溜病呢？ Apakah saudara pernah melihat seseorang membawa anjingnya ke dokter untuk disembuhkan 没 penyakit 有这样的 sifilis? 事情， Tidak ada hal yang seperti 大 ini. 自然就这样安排。 Demikianlah alam semesta itu 只 diatur. 有人类， Hanya manusia. 上帝说你不可奸淫， Allah mengatakan jangan 所以 berzina. 在正式性关系之外，男女的结合就叫做奸淫。 Maka hubungan seksual di luar pernikahan yang resmi itu disebut 那么 sebagai 这个 zina. 奸淫又分成两个层次， Kemudian zina pun dibagi menjadi 2一个 tahapan. 层次 Yang tahapan 就 yang 是还没有 pertama 正式结婚发生关系，这是婚前的奸淫。 yaitu perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan resmi, yaitu perzinahan yang dilakukan sebelum menikah, 这个叫做 premarital sex， yaitu hubungan seksual sebelum menikah. 还没有结婚以前就一同睡觉了， Sebelum menikah mereka sudah berhubungan. 是神所不喜悦的。 Ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. 为什么呢？ Mengapa demikian? 如果两个人相爱，为什么不可以呢？ Jikalau kedua orang saling mengasihi, mengapa tidak boleh? 你真的是相爱吗？ Apakah engkau sungguh saling 或者你 mengasihi? 是一时情欲的发动，所以 Ataukah 找了一个女人来发泄你的性欲呢？ Ataukah engkau karena birahimu saja yang menuntut engkau untuk sementara waktu mencari perempuan untuk pelampiasan 圣 nafsumu? 经清楚告诉我们， Alkitab dengan jelas mengatakan, 如果一个男人跟一个女人 jikalau seorang laki-laki dan seorang perempuan 没有办法遏制自己的性欲的发动， mereka tidak bisa lagi menguasai birahi 他 mereka, 们就发生了关系。 maka mereka telah terjadi sesuatu 那么 hubungan. 被长老们发现了以后呢， Dan setelah diketahui oleh para 他们 penatuan, 把他叫到宗教领袖的面前， mereka akan dipanggil ke hadapan pemimpin 他 agama 们要承认他们犯的罪。 dan mereka harus mengakui dosa yang mereka 这 lakukan. 些 premarital sex Dan hubungan seksual pranikah ini 诚实交代， dan harus dipertanggungjawabkan 那 dengan 么 jujur. 上帝赦免吗？ Lalu apakah Tuhan mengampuni? 上帝会赦免这种罪， Allah bisa mengampuni dosa 但 seperti 律 ini. 法就要求一件事情： Tetapi satu hal yang dituntut dalam Taurat, 你既然玷污了他， dan kalau engkau telah menodai dia, 你既然把他的处女夺去了， dan kalau engkau telah merebut keperawanannya, 你就要负责任娶她做你的老婆。 maka engkau harus bertanggung jawab mengangkatnya sebagai 而且 istrimu. 怎样的刑罚你， Dan bagaimanakah Allah akan 怎样 menghukummu? 处理你， Bagaimanakah Allah akan 有照 memperlakukanmu? 着律法的规定。 Itu harus seturut dengan ketentuan 你 Taurat. 对他的父母要赔偿， Engkau harus mengganti rugi kepada orang 你 tuanya. 对他要认账， Engkau harus mengakui, mempertanggungjawabkan kepada 你 dia. 一定要选一个日子与他结婚， Dan engkau harus menentukan satu hari untuk menikah dengan 永 dia. 远不可以丢掉他。 Dan selama-lamanya tidak boleh membuang dia. 因为这个缘故，你以后没有机会，也没有权柄再对别的女人求婚了。 Dan karena hal ini maka di kemudian hari engkau tidak lagi berhak atau mempunyai kesempatan untuk meminang yang lain. 这有两个条件： Ini mempunyai dua Di- syarat. Yang pertama, 你没有结过婚； engkau belum menikah. 第二， Yang kedua, 你犯罪以后要负责任。 setelah engkau berdosa engkau harus bertanggung 如果 jawab. 你能够遵行这两个责任， Jikalau engkau bisa menunaikan kedua tanggung jawab ini, 神会赦免你。 maka Allah akan mengampuni 我 engkau. 相信这件事太多人已经违背了。 Saya percaya dalam hal ini terlalu banyak orang telah melanggarnya. 自从1860年， Sejak tahun 1860, 巴黎有一个会社叫做 Dion Society， di Paris ada satu society yang disebut sebagai 他 Dion 们向 Society. 社会发出一个条例， Mereka mengatakan kepada masyarakat satu ketentuan, 有哪一对夫妇 ada siapakah pasang suami 结婚 istri 以前一天来找医生， yang satu hari sebelum mereka menikah, mereka datang mencari 被 dokter 查明这个男的还是处男， dan diperiksa dan dibuktikan bahwa yang laki-laki masih pejaka 这个女的还是处女。 dan yang perempuan masih perawan, 迪用学会会给他们很大的一笔奖金， maka Dion Society akan memberikan hadiah yang sangat besar uangnya 他们 kepada mereka. 用这个办法鼓励大家
遵守圣洁的生活。 Dengan cara demikian mereka mendorong orang banyak supaya mereka mempertahankan kehidupan yang suci. 但是我很不好意思的讲， Tetapi secara sungkan saya katakan 到 kepada saudara sekalian, 1960年的时候， sampai tahun 1960, 100年里面没有一对还没有结婚的夫妇敢来医生查。 dalam waktu 100 tahun tidak ada sepasang suami istri manapun yang sebelum Yang mereka belum nikah, ya? yang sebelum mereka menikah mereka datang untuk diperiksakan oleh 为 dokter. 什么呢？ Mengapa demikian? 那个时候的社会已经不敢了。 Masyarakat pada waktu itu sudah tidak beres. 1860 Tahun 1980, 法国 1860大革命已经开始发生以后第81年， sudah 81 tahun terjadi revolusi besar di Prancis. 法国1789年 Tahun 1789开始法国革命， mulai terjadi revolusi di Prancis. 1860年 Tahun 1860开始有 Dion Society， mulai ada Dion Society. 1960年 Tahun 我们 1960看见这100多年人类的生活败坏的不得了。 kita melihat dalam kurun waktu 100 tahun ini bahwa kehidupan manusia itu begitu bobrok dan rusak. 法国人特别尊重自由，自由， Orang Perancis itu secara khusus mereka sangat menjunjung akan 自 kebebasan. 由进到性的范围里面， Dan ketika kebebasan masuk ke dalam lingkup 变 hubungan 成 seksual, 男女没有拘束， yaitu tidak ada batasan lagi antara laki-laki dan 性 perempuan. 生活没有限制， Kehidupan seksual, hubungan seksual tidak ada 青年 pembatasan. 人不负责任， Orang-orang muda tidak bertanggung 结果 jawab. 家庭的破裂， Dan akhirnya terjadi perpecahan keluarga 道德的败坏， dan kerusakan secara moralitas. 身体的各样的疾病 Dan mereka kejangkit berbagai macam 就 penyakit. 越来越多，越来越多。 Itu semakin banyak dan semakin 我 banyak 再提 adanya. 到一件事情， Satu hal lagi yang saya mau angkat, 花柳病第15世纪发生的。 ketika penyakit sifilis terjadi pada abad 花柳 ke-15, 病什么时候开始遍布全世界呢？ kapankah penyakit sifilis itu merajalela ke 就 seluruh 是 dunia? 当 Magellan 的船从亚洲回到西班牙以后，水手上岸就把花柳病传给他们的太太。 Yaitu ketika kapal yang dipimpin oleh Magellan dari Asia kembali ke Spanyol, ketika anak buah kapal mereka mendarat dan naik ke daratan, mereka menjangkitkan penyakit sifilis kepada keluarga-keluarga mereka. 这些水手游历的世界2年多的时候， Para ABK ini telah mengarungi dunia ini selama 2,5 tahun 因为太太没有跟他们去， karena istri-istri mereka tidak ikut 所以 serta. 到处停在什么港岸就上去找基尼。 Dan kemana-mana pun mereka berlabuh, mereka akan mencari para pelacur yang ada di 他 sana. 们的性欲的需要， Ada kebutuhan seksual 所以 mereka, 结果把很多有病的基尼的细菌带到自己身上， maka akhirnya mereka kejangkitan berbagai macam bakteri penyakit daripada para 他 pelacur 们就 itu. 很痛苦的领受了花柳病给他们的这个折磨。 Mereka begitu menderita akibat kejangkit penyakit sifilis ini. 那他们忍耐很久，到了西班牙。 Dan mereka bersabar begitu lama waktunya, akhirnya mereka sampai kembali ke 一 Spanyol. 上岸的时候，一见到他们的老婆，太久没有发生关系，他们就开始了。 Ketika mereka mendarat, ketika mereka berjumpa dengan istri-istri mereka yang sudah lama mereka tidak berjumpa, mereka langsung 这 melampiaskan 样子 nafsu. 6个礼拜里面， Selama waktu 6 minggu, 这些人传给太太， orang-orang ini menularkan penyakit kepada 再 istrinya, 传给别的基尼， kemudian ditularkan lagi kepada pelacur yang 别的 lain, 基尼再传给别的男 kemudian 人， pelacur yang lain menularkan lagi kepada 别的 pria 男 yang 人 lain, 再传给他的太 dan 太。 pria yang lain menularkan lagi kepada istri-istri 6个礼 mereka. 拜，花柳病就变成在整个欧洲已经传染出来了。 Maka selama 6 minggu saja penyakit sifilis ini telah penularannya telah begitu hebat di seluruh Eropa. 正像这3个月 Sama halnya dengan 3 bulan ini, ，coronavirus 从握手、从擦鼻子、从人与人体接触，就产生了全世界的传染病。 penularan daripada virus corona ini melalui jabat tangan, melalui kita menghapus hidung, muka kita, kita bersentuhan dengan orang lain telah merajalela ke seluruh dunia. 请你注意，欧洲是唯一一个基督教的州。 Saudara perhatikan bahwa Eropa merupakan benua satu-satunya adalah benua 当 Kristen. 这些基督徒乱来，
回到自己的国家的时候，就把病传给自己的民族。 Tetapi ketika orang Kristen ini sembarangan, mereka akan membawa penyakit mereka kembali kepada negara mereka dan menjalarkan penyakit ini kepada orang yang 中 lain. 了花溜病以后呢， Setelah mereka kejangkit penyakit sifilis 没 ini, 有办法医治， mereka tidak berdaya untuk mengobatinya. 没有医生能帮助， Tidak ada satu dokter manapun yang bisa menolong 没有 mereka. 一种药可以帮助， Tidak ada obat manapun yang bisa mengobati 那么 mereka. 人就活受苦。 Dan manusia akan terus menderita. 那个最享受的地方变成最痛苦的地方， Tempat yang paling nikmat itu justru sekarang menjadi tempat yang paling menderita. 最快乐的家庭生活变成最害羞的生活。 Keluarga yang tadinya paling bahagia sekarang menjadi keluarga yang paling merasa malu. 能够医吗？ Apakah bisa disembuhkan? 不能医。 Tidak bisa. 可以讲吗？ Apakah boleh disampaikan kepada yang lain? 不好意思讲。 Sungkan untuk diungkapkan. 什么时候会好呢？ Kapankah bisa sembuh? 天天痛苦， Setiap hari menderita. 天天盼望好， Setiap hari mengharapkan kesembuhan. 天天奢望， Setiap hari kecewa. 这到死。 Sampai mereka 所以 mati. 当时犯花溜病的人， Maka orang-orang yang kejangkit penyakit sifilis pada waktu itu. 犯的那一天到死的那一天，没有一天有快乐。 Sejak mereka kejangkit sampai mereka mati, tidak ada satu hari pun mereka merasa bahagia. 你可以想象吗？ Apakah saudara bisa 这种 membayangkannya? 痛苦是又害羞又没有办法、没有盼望、不能被医治的痛苦。 Penderitaan ini adalah penderitaan yang tidak bisa diungkapkan karena merasa malu dan juga tidak bisa disembuhkan. 如果你20岁的时候得到这个病， Jikalau seseorang kejangkit penyakit ini pada waktu usia 20 tahun, 70岁离开世界， pada waktu usia 70 tahun dia 你 meninggal, 就50年，每年365天受这个痛苦。 maka orang itu selama 50 tahun, setiap tahun 365 hari dia akan menderita. 然后他开始懊悔，为什么从前我犯奸淫？ Kemudian dia mulai merasa menyesal, mengapa dulu saya berzina? 奸淫的快乐不过几分钟就过去了， Kebahagiaan dari perzinahan itu hanya beberapa menit saja 花 sudah 溜病的 berlalu. 痛苦几十年赶不掉， Tetapi penderitaan karena sifilis ini puluhan tahun tidak bisa disembuhkan. 一直受苦几十年到死那一天 Dan 才结 dia 束。 terus menderita selama puluhan tahun sampai hari dia meninggal. 这是神许可人所领受的刑罚。 Ini merupakan hukuman yang Allah izinkan untuk diterima 那 oleh 么人一 manusia. 直等候，等候，什么时候有药能够医这个病呢？ Dan manusia terus menanti, kapankah ada obat yang bisa ditemukan untuk menyembuhkan penyakit 已经 ini. 犯病的人没有盼望了， Orang yang kejangkit penyakit ini tidak mempunyai pengharapan 没有 lagi. 犯病的人很骄傲，我不会重病， Orang yang tidak kejangkit mereka begitu sombong, mereka mengatakan saya tidak mungkin akan 一 tertular. 个一个掉到这个病的里面。 Tetapi satu persatu mereka jatuh ke dalam penyakit 我问 ini. 你，什么时候才找到了医治花溜病的药呢？ Saya tanyakan kepada saudara, kapankah baru ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit sifilis? 500年以后， 500 tahun kemudian, 1928年， yaitu tahun 1928, 人类才发现 penicillin 可以医治花溜病。 manusia baru menemukan penisilin bisa menyembuhkan penyakit sifilis. 那么你说，发现发明 penicillin 的医生是功劳特别大。 Lalu saudara mengatakan orang dokter yang menemukan penyakit penisilin itu jasanya teramat 我 besar. 告诉你，没有人发现， Saya katakan tidak ada seorang pun yang 没有 menemukan, 人发明。 tidak ada seorang pun yang 那么你说，这 menciptakannya. 个不是研究出来的吗 Lalu？saudara mengatakan bukankah ini adalah hasil riset? 不是， Tidak. 这个不是医学的努力吗 Ini apakah bukan Bukan. usaha daripada dunia kedokteran? Bukan. ？penicillin 的发现是偶然的， Penemuan daripada penisilin itu kebetulan. 为什么呢？ Mengapa demikian? 有一次，一个科学家把一个已经没有用的菌，把它放在一个瓶子里面， Ketika suatu kali ilmuwan menaruh bakteri atau virus ke dalam satu tempat yang tidak dipakai lagi, 过几天发现原来的那个菌被这个菌把它吃掉了。 beberapa hari kemudian mereka menemukan bahwa virus yang sebelumnya ada, Bukan virus, bakteri. bakteri yang ada sebelumnya ditelan dimakan oleh 结 bakteri 果 ini. 他丢在那边的菌，原来可以杀另外一种菌， Rupanya bakteri yang dia buang di sana bisa membunuh bakteri yang lain. 他非常惊奇， Mereka sangat 所以才开始 terheran-heran. 把这个菌跟梅花或者这个花溜病的菌碰在一起。 Maka mereka baru mencoba menyatukan bakteri ini dengan bakteri dari sifilis. 结果发现呢， Dan 这个菌把这个西比利斯的菌全部吃掉了。 Dan akhirnya mereka menemukan bahwa bakteri ini bisa menelan, memusnahkan semua bakteri sifilis. 这个是意外的大收获， Ini merupakan satu hal yang didapatkan secara kebetulan. 所以这个科学家太快乐了。 Maka ilmuwan ini terlalu besar sukacitanya. 这个发现在
1928年开始， Penemuan ini terjadi pada tahun 也 1928, 就是第一次世界大战跟第二次世界大战中间的时间， yaitu 青霉素就被发现出来了。 yaitu kurun waktu antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, maka ditemukanlah penisilin. 开始大量制造 penicillin， Maka diproduksilah secara massal 这些犯性病的人一个一个被医治好了。 dan orang-orang yang telah terjangkit penyakit sifilis ini satu persatu mereka 我告 disembuhkan. 诉你，这500年 Saya katakan selama 500 tahun 是 ini 上帝的计划， adalah rencana Tuhan. 上帝在人类历史中间给人类500年很大的刑罚。 Dalam sejarah hidup manusia, Allah memberikan hukuman yang sangat besar kepada manusia selama 500 tahun. 有多少人犯了这个花溜病，我们没办法统计出来。 Kita tidak berdaya untuk melakukan statistik berapa banyak orang yang telah terjangkit penyakit sifilis 你 pada 犯 waktu 这 itu. 种病的人很不愿意公开表示他们犯了这个病。 Karena orang yang terjangkit penyakit ini mereka tidak mau untuk mengungkapkannya di tempat 世 umum. 界历史没有这个医学的记录告诉我们有多少人犯这个性病。 Maka dalam catatan sejarah dunia tidak ada catatan kedokteran yang memberitahukan bahwa berapa banyak orang yang sudah kejangkit 除 penyakit 了 sifilis. syphilis 以外， Selain daripada penyakit 还有 sifilis, 别种性病也来到了。 masih ada penyakit kelamin yang 但 lain. 是事实证明， Tetapi fakta membuktikan 一个做丈夫的 seorang suami 从来没有跟第二个女人发生关系， jikalau selamanya tidak pernah berhubungan dengan wanita yang lain, 只有忠于自己的太太， hanya dengan setia kepada istrinya 他 saja, 多么亲密， 永远不可能得到性病。 seberapa intim pun selamanya dia tidak mungkin akan kejangkit penyakit 这表 sifilis. 示，当一个人遵行上帝的诫命的时候， Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan hukum Tuhan, 神就赐福给他， maka Allah akan memberkati dia 给他享受真正的自由。 dan memberikan dia kenikmatan akan kebebasan yang sejati. 男女性的关系是动物界里面最自由的行动， Hubungan seksual antar manusia itu merupakan satu antara laki dan antara perempuan。 laki-laki dan perempuan itu merupakan satu kebebasan yang paling bebas di antara 这是 semua makhluk 上 hidup. 帝创造的， Itu yang diciptakan oleh 也 Tuhan 是上帝保障的安全。 dan juga satu keamanan yang Allah berikan jaminan 神 itu. 所定的计划里面享受的自由是最完全的。 Kebebasan yang dinikmati di dalam rencana Tuhan itu merupakan yang paling aman. 我们应当感谢上帝， Kita harusnya bersyukur kepada 上帝 Tuhan. 这样爱我们。 Demikian Allah mengasihi 这 kita. 人与人之间的性关系的自由程度，没有一个动物是可以达到的。 Tingkat kebebasan antar manusia dalam hubungan seksual yang tidak ada binatang manapun yang bisa 我 mencapainya. 昨天问一个传道人， Kemarin saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, 人的构造跟这个马的构造什么不同？ apakah perbedaan antara postur tubuh manusia dengan kuda? 他一直想不出来。 Dia terus berpikir dan tidak 我 bisa 对他说 menemukan.，人的手是这样弯的， Saya mengatakan kepada dia, tangan manusia itu bisa ditekukkan 马 seperti 的 ini, 脚是这样弯的， tetapi kaki kuda itu seperti ini. 它是从下面弯进来， Dia dari bawah dia 我 menekuknya, 们是从上面弯进来。 tetapi kita menekuk ke atas. 什么意思呢？ Apakah artinya 我 ini 们的行动的自由， bahwa kebebasan kita dalam pergerakan 马没有的。 tidak dimiliki oleh kuda? 马跟马抱来抱去，不知道怎么抱， Kalau kuda mau berpelukan, mereka tidak tahu harus bagaimana 因为它 caranya. 的脚是硬到这个地步。 Karena kakinya itu kaku 我们 seperti 不是如 itu, 此， tetapi kita tidak 人可以 demikian. 相抱， Manusia boleh saling 手 berpelukan, 的自由， mempunyai 我 kebebasan 们 dari tangan 体 kita, 型的自由， ada 我们体型啊 ada postur tubuh kita, 我们性交的自由， ada kebebasan kita dalam berhubungan 是超过 seksual, 所有的动物的。 itu melampaui semua binatang 如 yang 果 lain. 人享受上帝给我们的自由， Jikalau manusia menikmati kebebasan yang Allah berikan 只有 kepada 一个办 kita, 法， hanya ada satu 在 cara, 上帝给我们限制的规矩里面，来好好的控制自己。 yaitu kita menguasai diri di dalam ketentuan yang Allah batasi kita. Kalau kita tidak mau membatas diri di dalam penguasaan yang ditentukan oleh Tuhan, kita tidak ada kebebasan. 所以圣经说，赐我们自由的律法。 Maka Alkitab mengatakan hukum yang memberikan kebebasan kepada 感 kita. 谢上帝。 Kita bersyukur kepada 今天 Tuhan. 我讲这句话， Hari 不可奸淫， saya menyampaikan tentang jangan 这 berzina. 就原先是律法的。 Kalimat ini adalah sebelumnya adalah dari 人 hukum. 类的解释就是把这字句讲出来，以为他就明白了。 Penjelasan manusia itu mereka mengira hanya menjelaskan secara harafiah saja itu sudah cukup. 其实不是如此的。 Tetapi sebenarnya bukan demikian. 什么叫做不可奸淫？ Apakah yang dimaksud dengan jangan 就是 berzina? 在性生活不违背家庭规律的时候，
这就是神的旨意 Yaitu-。违背的时候就是犯奸淫。 Yaitu dalam kehidupan seksual, di dalam kehidupan keluarga, kita tidak melanggar kehendak daripada Tuhan. 上帝所造的一切都是最完美、 Segala 最 sesuatu, 精细，也是最奇妙的事情。 segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu paling indah adanya, yang paling detail dan juga paling ajaib. 特别是上帝创造性器官， Khususnya ketika Allah menciptakan alat kelamin, 这是最伟大的发明。 ini merupakan satu penciptaan yang paling agung 因为男人的性器官 karena alat kelamin laki-laki 是2层皮的， adalah 2 lapisan kulit, 但是我们的屁股肛门里面的这个皮是1层皮。 tetapi bagian anus kita kulitnya itu hanya 1 lapis. 所以当男人跟男人发生性关系的时候， Maka ketika laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, 他把他的生殖器放在别的男人肛门里面的时候， maka ketika alat kelaminnya dimasukkan ke dalam anus laki-laki yang 很 lain, 容易刺破肛门的皮， maka mudah sekali untuk melukai kulit dari 然后就 anus, 发炎中毒，细菌就在那边产生。 maka akan terjadi radang dan bakteri akan menjangkiti penyakit 这 di 个 sana. 叫做圣经所讲的，违背了顺性的用处，产生一个逆性的用处。 Ini yang disebut dalam Alkitab mengatakan bahwa kita tidak memakai cara yang ditetapkan, bahkan kita melanggarnya itu. 那这个逆性的用处， Pemakaian secara 就是 melanggar, 违背上帝旨意的用法。 ini adalah cara pemakaian yang melanggar kehendak 这 Tuhan. 个记载在罗马书第1章， Ini tercatat dalam kitab Roma pasal 所以 1, 上帝就任凭他们。 maka Allah membiarkan mereka. 为什么男人跟男人这个乱来的性交产生艾滋病呢？ Mengapa hubungan seksual antar laki-laki akan mengakibatkan penyakit AIDS? 因为艾滋病的病菌比梅毒或者花柳病的病菌更凶、更危险。 Karena bakteri dari penyakit AIDS itu lebih kejam, lebih ganas daripada bakteri daripada sifilis 它是 atau penyakit 破 kelamin 坏 yang lain. 你整个身体里面自己保卫自己的功用的这一个器官里面的功用。 Dan dia akan merusak semua imun daripada tubuh, daya 所 tahan 以 tubuh 你 itu. 什么病来，你都没有办法抵挡。 Penyakit apapun yang tiba kepada orang itu tidak bisa lagi dicegah. 小小的病都可以把你带到死的地步。 Penyakit yang kecil sekalipun bisa mematikan 所 orang 以 itu. 上帝把这个梅毒的病许可在人身上发作的时候， Maka ketika Allah mengizinkan penyakit sifilis itu terjadi pada 有 manusia, 500年的时间才把药物给人。 500 tahun lamanya Allah baru menganugerahkan obatnya kepada 要 manusia. 人悔改， Apakah supaya manusia bertobat? 人不悔改， Manusia tetap tidak 人 bertobat. 有了 penicillin 以后， Setelah manusia mempunyai penisilin, 更勇敢犯罪， mereka lebih berani lagi 不 berdosa. 但男女犯罪， Bukan saja laki-laki dan perempuan 男 berdosa, 男犯罪， laki-laki dan laki-laki 女 berdosa, 女犯罪。 perempuan dan perempuan 所以在 berdosa. 1974年的时候 Maka，pada tahun 1974, 上帝把艾滋病再赐给人类， Allah menurunkan lagi penyakit AIDS kepada 这是 manusia. 再一次告诉你，你没有办法得到医治的。 Sekali lagi memberitahukan kepada manusia tidak mungkin mendapatkan penyembuhan 这到今天， sampai kepada hari 这 ini. 方面的药是很困难、很困难的， Pengobatan penyembuhan untuk penyakit ini sangat-sangat sulit. 人还不要悔改。 Tetapi manusia tetap tidak mau 亲爱的弟兄姊妹们， bertobat. Bapak Ibu yang kami 圣经 kasih, 的不可奸淫， Alkitab mengatakan jangan berzina. 人明白这件事吗？ Apakah manusia mengerti akan 人 hal 遵 ini? 行这个事吗？ Apakah manusia taat 没有。 kepadanya? Tidak. 耶稣在这里说 Maka Yesus di：“ sini 你 mengatakan, 们听见有话说， kalian mendengarkan ada kalimat disampaikan kepada nenek 不可奸 moyang, 淫。 jangan berzina. 但是我告诉你， Tetapi aku berkata kepadamu, 如果你看见一个妇女就动淫念，你已经跟她犯奸淫。 jikalau engkau memandang seorang perempuan serta menginginkannya, maka engkau sudah berzina dengan dia di dalam 耶 hati. 稣在这里所讲的奸淫的伦理标准是高到一个地步， Standar etika tentang berzina yang Yesus sampaikan di sini begitu tinggi adanya. 不可用眼睛犯情欲。 Jangan berzina dari pandangan kita. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan kepada kita, 肉体的情欲 dan nafsu dari jasmani tubuh 有 kita, 眼目的情欲， ada nafsu dari 还 pandangan, 有今生的骄傲。 adalah kesombongan hidup kita. 请你注意， Saudara perhatikan, 你的眼睛要正视。 matamu harus memandang yang benar. 如果你的眼睛斜视、乱视，
你的身体的情欲就发动起来。 Maka jikalau matamu sembarangan memandang, maka timbullah nafsu yang tidak baik dari tubuhmu. 有哪一个男人不喜欢看漂亮的女人？ Ada pria manakah yang tidak suka melihat wanita yang cantik? 有哪一个女人很美丽的面孔不会吸引男人？ Ada wanita cantik manakah yang tidak bisa menarik pandangan pria? 你要注意， Tetapi saudara harus 你 perhatikan, 看错了，你就会走错了。 kalau saudara salah memandang, maka demikian juga engkau akan salah jalan. 全本圣经就一个人叫做合神心意的人，叫做大卫。 Seluruh Alkitab hanya ada seorang yang disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, 大卫 yaitu 一 Daud. 生敬畏上帝， Seumur hidup Daud hidup takut 大 pada 卫所 Tuhan. 行的讨上帝喜悦。 Yang Daud lakukan itu berkenan kepada 但 Tuhan. 圣经记载只有一件事，上帝很不喜欢他， Tetapi Alkitab mencatat bahwa hanya ada satu hal yang Allah sangat tidak berkenan. 因为他有一天在王宫上面看下去，有一个女人洗澡不关门， Karena suatu hari ketika di atas soto istananya dia melihat ke bawah ada seorang perempuan yang mandi tidak tutup 我 pintu. 吩咐你洗澡门要关得紧紧 Saya 的， perintahkan kepada saudara kalau saudara mandi, saudara harus tutup pintu dengan 而 rapat. 且尽可能在洗澡房不要唱歌， Dan sebisa mungkin di dalam ruang kamar mandi itu jangan menyanyi. 特别女孩子 Khususnya kaum 一 perempuan 定要好好的关你洗澡房的门。 haruslah tutup rapat pintu kamar 大 mandimu. 卫从王宫上面看下去， Dari atas istana Daud memandang ke bawah, 看见一个裸体的女人， dia melihat ada seorang perempuan yang 很 telanjang, 漂亮的女人， seorang perempuan yang sangat 这一 cantik. 看就使他一生得了一个最大的灵性的污点。 Dan pandangan seperti ini satu kali saja membuat dia satu noda kerohanian yang dia terima 这一 seumur 次眼 hidupnya. 睛看一下， Satu kali saja pandangan mata 他有 itu, 4个孩子要死， ada 4 anaknya yang harus 受 mati, 上帝的刑罚。 yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. 这看不是小事情。 Pandangan ini bukanlah hal kecil. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 谨慎你的眼睛。 biarlah saudara waspada terhadap matamu. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan kepada kita, 约伯以眼睛立约， Ayub berjanji dengan matanya, 我以我眼睛立约， aku berjanji dengan 我 mataku, 岂可以沾沾仰望那些处女吗？ apakah aku boleh bersandar kepada para wanita yang belum Perawan. nikah itu, perawan itu? 为什么呢？ Mengapa 约 demikian? 伯的意思是说， Ayub maksudnya 我没有 adalah 结婚以前是可以的， sebelum aku menikah itu 因为 boleh 我需要挑选一个太太。 karena saya mau memilih seorang 我 istri, 结婚以后是不可以的， tetapi setelah aku menikah itu 因 tidak 为 boleh 我已经结婚了。 karena aku sekarang sudah 亲 menikah. 爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 注意你的眼睛， perhatikanlah matamu, 谨慎你看什么， waspadailah apa yang kau 免得 pandang. 一次看错， Kalau tidak satu kali saja engkau salah 一 pandang, 生跌在魔鬼的手里。 maka seumur hidup engkau akan jatuh di dalam tangan Tuhan iblis. 帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong 那么 kita. 耶稣这里讲的动淫念是什么意思呢？ Yang disampaikan oleh Yesus di sini apakah yang dimaksudkan dengan muncul 这里 keinginan? 提到的是你看到一个妇女， Di sini membicarakan ketika engkau melihat seorang 妇 perempuan, 女什么意思呢？ apakah artinya 已 perempuan 经结婚的女人。 adalah orang yang sudah 那么 menikah? 这里耶稣是不是说，如果不结婚，我可以一直看她吗？ Apakah Yesus di sini berarti bahwa kalau dia tidak menikah aku boleh terus 我 memandang 相 dia? 信，如果一个还没有结婚的男人， Saya percaya jikalau seorang pria yang belum 一 menikah 个没有结婚的女人， atau seorang wanita yang belum menikah, 想到以后我需要结婚， kalau dia memikirkan di kemudian hari dia harus 不知 menikah 道对方是怎样的， dan tidak tahu bagaimanakah pasangannya itu, 这种人想念、思念将要婚姻的快乐，他们是可以的。 dan orang-orang ini mereka merindukan satu kebahagiaan dari pernikahan, itu boleh. 男孩子看女孩子动心没有错误， Laki-laki melihat perempuan timbul Perawan. keinginan, melihat oleh perawan timbul keinginan dalam hatinya, itu tidak 女 salah. 孩子看见没有结婚的男人动心也没有错误， Perempuan melihat pejaka timbul keinginannya, itu juga tidak 因为他 salah, 们是需要结婚的。 karena mereka adalah orang-orang yang Dan perlu 一 menikah. 个结婚的人 Tetapi seorang yang sudah menikah 看见另外一个已经结婚别人的妻子， ketika melihat istri atau perempuan yang lain yang sudah 你 menikah, 就不可以了。 itu tidak boleh. 我盼望这方面可以解释得更清楚。 Saya mengharapkan bisa menjelaskan lebih jelas dari bagian 但 ini. 是求主怜悯我们。 Tetapi kiranya Tuhan 如果 memberikan 需要 belas kasihan 下 kepada 个礼 kita. 拜我继续再讲这一段的信息。 Dan minggu depan kalau diperlukan saya akan melanjutkan khotbah 愿 ini. 上帝赐福给我 Kiranya 们。 Tuhan menolong 我们 kita. 今天就讲到这个地方， Sampai di sini hari ini, 我们低头祷告。 mari kita berdoa. 我请 Cohen 牧师上台 Pendeta Cohen 来带领我们做一个祷告。 pimpin kita dalam doa. 以后我们就要一同站起来
念使徒信经。 Setelah itu kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. 天父上帝，我们为今天早上的话语来感谢， Mengingatkan akan sesuatu yang harus kami taati. 提醒我们必须要顺服的。 Kiranya kebenaran firman-Mu membawa kami kepada ketaatan hidup sesuai firman-Mu. 愿主的真理能够带领我们顺服主的真理。 Ampuni segala dosa kami. 主啊，求你赦免我们一切的过犯， Tolong kami hidup menaati firman-Mu. 求主帮助我们能够过一个顺服主道理的生 Supaya kami 活， tidak dihukum karena dosa kami. 好叫我们不因为我们的罪而受刑罚。 Tolong kami hidup di dalam kesucian. 主啊，求你帮助我们过圣洁的生活， Tolong kami hidup yang memuliakan 帮 nama-Mu. 助我们能够过荣耀主的生活。 Kiranya firman-Mu Tuhan mengubah hati, pikiran, dan hidup kami. 愿主的话语能够改变我们的心怀意念。 Berkatilah kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang sudah mendengarkan. 主啊，求你赐福你的道，我们每一个人就已经聆听了。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告感谢，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。现在我们奉献唱第二请大家起来，哦，请大家起立，我们恭送使徒信息。使徒信经 Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我信信上上帝帝全全能的父能的父，创造天地的主， dan 我 kepada 信我 Yesus 主耶稣基 Kristus 督 anak 上 yang 帝的 tunggal 独生 Tuhan 子， kita 因 yang 圣灵 dikandung 感 dari 令 Roh Kudus 就 lahir 真 dari 理 Anna 玛利 Maria 亚所生， yang 在本 menderita 丢比拉多 sengsara 手 di 下 bawah 受难 pemerintahan，Pontius 被钉十 Pilatus 字架，受 disalibkan 死 mati 埋 dan 葬， dikuburkan turun 第 ke 三 dalam 天从死 kerajaan 人中复 maut 活， pada hari yang 升 ketiga 天坐在 bangkit 全 pula 能 dari 父 antara 上 orang 帝的 mati 右 dan 边， naik 将 ke 来 surga 必从那里审判二人世人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信永生复活。 dan hidup yang kekal. 阿门。 Amin. 我们请坐，我们现在要奉献。 Silakan duduk dan kita akan memberikan persembahan. 在这里聚会的，我们可以那个奉献箱在后面也有，也是有奉献袋。 Yang ikut kebaktian di sini, di belakang ada kotak persembahan atau kardus persembahan dan juga kami menjalankan kantong persembahan. 在家里的可以用这个 QR code。 Yang di rumah juga boleh memberikan persembahan secara transfer atau scan QR code yang ada di layar. 我们一起唱第4首的诗歌，我们就唱2节。 Mari kita menyanyi lagu pujian yang keempat, kita hanya menyanyikan 2 bait. 然后我们请郭汉牧师来带导这个奉献。 Setelah menyanyikannya, kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat disampaikan oleh pendeta Cohen. 信靠耶稣真是甜美，只要信靠主恩典，只要站在主荫席上，信靠主蒙福变。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。 耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我心更坚定。信靠耶稣真是甜美，只要信靠主宝血，只要凭着纯的信心，能洗罪污白如雪。 耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，愿我心更坚定。Dipersilakan berdiri. 我们起来，我们奉献祷告，请郭汉牧师来带领我们祷告。 Doa persembahan juga dipimpin oleh pendeta Cohen. Kami menghantar syukur kami Tuhan lewat persembahan ini. 天父上帝，我们借着奉献来向你感恩。
dengan penuh dengan pengakuan bahwa segala berkat daripadamu, 我们承认我们一切的恩典都是来自上帝， dan kami mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu. 我们把你所赐给我们的一部分的恩典归回给上帝。 Berkatilah persembahan kami, 求你赐福我们的奉献， dan berkati setiap kami yang sudah menyerahkan dengan penuh sukacita. 也赐福每一个以甘心乐意的心情奉献的弟兄姐 Di 妹们。 dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。Doxology， Doxologi. 我们唱三一颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体永同尊，万有四面，万福之本。 Saudara-saudara, pandanglah kepada Allah kita dan terimalah berkat-Nya. 弟兄姐妹们，让我们大家一起定睛仰望我们的上帝，领受他的祝福。 Kiranya kasih setia dan anugerah Allah, 愿父上帝的慈爱、 Bapa, Anak, dan Roh Kudus 父子圣灵 senantiasa menjadikan kita 常常使我们 mulia dalam perkataan kita, 我们在言语行为上， suci dalam perbuatan kita, 在我们的行为上也能够圣洁， dan menjadikan kita kesaksian bagi kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. 也让我们能够常常为主的荣耀成为他的见证人，直到永永远远。 Amin. 阿门。请坐，默祷散会。 Silakan duduk saat dutu dan kebaktian selesai.